syai'un lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin al hikmah waftah alaina min ladunna ilma kama fatahna bi sayyidin nabiy bihaqqi taha abil kaunaini wa jaddal hasanaini abil batu wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim khair ya karim. Faridatal faraidi fi ilmil aqaidi Syekhina al-alimul allamah Syekh Ahmad ibn Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad al-Fattani Azamatul Khan al-Husaini nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faqala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula dalil qidam Allah Ta'ala itu. Ni masuk kepada dalil. Dalil makna burhan ataupun hujjah, ataupun orang panggil tanda, alamat, dia boleh panggil belaka. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mu kena sebut, mu kena bagi tahu hujjah kamu, dalil kamu, sekiranya kamu dakwa kamu benar. Maka ada juga dalil, hujjah asal, Quran, hadis, ijma', qiyas, tapi diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Alim ulama telah siap mengarang kitab untuk bagi penerangan pada umat, tapi ada orang-orang di akhir-akhir ini suka untuk mencetuskan benda yang tidak perlu dicetus. Kerana banyak lagi benda yang kita boleh bicara, selain daripada duk cari salah sesama manusia. Lebih-lebih lagi manusia yang kita cari salah tu ialah orang yang diiktiraf sebagai alim ulama min kibaril ulama fi zamanina hadza, dalam zaman kita sekarang ni. Baik. Ini dalil tentang qidam Allah Ta'ala. Dia kata apa? Bahawasanya jika ada ia Allah baharu. Kalau Allah Ta'ala ni baru dalam istilah ilmu usuluddin, tiap-tiap benda ada, tapi ada permulaan bagi ada. Benda baru dengan makna ada mula bagi ada. Jadi benda tu wala buruk tu baru. Benda tu wala buruk pun baru. Kenapa tiap-tiap benda ada selain daripada Allah, dia ada mula, ada medain dia. Ada tempat cipta dia, berapa tarikh hari bulan dia dikeluarkan. Maka tu orang panggil benda ada selain pada Allah. Baik. Fardu takdir ni orang panggil jika ni ala sabilit takdir. Fardu takdir wak lolok kata.
Cuba buat lolok. Lolok ni maknanya belawak lah, nipu. Fikir boleh tembus ke dak fikiran kita. Jika ada ia Allah Ta'ala baru, dengan makna ada Allah Ta'ala tu ada permulaan, nescaya jawab jika berhajat ia Allah kepada yang membaharukan dia Allah. Kalau Allah Ta'ala ada permulaan bagi ada, mesti ada yang mengadakan dia Allah. Dan iaitu berhajat kepada yang membaharu, yang mengadakan Allah tu mustahilun, masuk daripada perkara yang tentu tidak kita boleh fikir dengan akal. Akal kita yang Allah Ta'ala bagi sekarang ni tak boleh nak fikir kata ada orang yang buat Allah Ta'ala pula. Kalau ada orang lain buat Tuhan Allah, bermakna Allah tu tidak Tuhan je lah, kerana dia berhajat kepada yang lain. Sedangkan Tuhan ni dengan makna tak berhajat apa-apa. Wallahu huwal ghani. Allah Ta'ala ghani, kaya dengan makna mustaghniyan an kulli ma siwah, tak berhajat kepada selain daripada Allah. Wa antumul fuqara, dan kamu kita semua ni walau sekelip mata, walaupun segera atau sediam, ataupun senapas, ataupun satu denyutan nadi, ataupun satu degupan jantung, semuanya tak boleh lepas daripada berhajat kepada Allah. Itu walau satu zarah makhluk la tataharraku zarratun illa biiznillah, tak bergerak satu zarah melainkan dengan izin Allah. Kerana apa mustahil itu? Di Allah Ta'ala kalau ada yang mengada Allah, ada yang senantiasa membaharukan Allah. Supaya kita ni sekarang ni bila duduk dalam masa sekarang 8 suku 8.15 minit malam. Sebelum sampai 8.15 8.14 tadi, dengan 8.15 sekarang, dengan 8.16 lepas ni, kulit kita ni walau nampak kokoh begini, ni arak dia panggil. Sifat yang ada pada makhluk dia panggil arak. Yakumu bil jirmi, yang berdiri pada jiri. Hukum bagi arak tidak kekal dua zaman. Maksudnya kokoh sifat warna coklat yang ada pada kulit kita ni saat 8.14 tadi dengan 8.15 sekarang bukan warna yang sama. Warna lain-lain. Allah Ta'ala tajdid, Allah Ta'ala barukah. Tengok daun, daun hijau, siapa masa kemarau dia jadi kering, keluar hijau jadi kokoh. Ini nak ayat kata arak tidak kekal dua zaman, dua masa. Mesti arak lain-lain. Kita dah duk nampak hijau, mari minggu lepas, 2 bulan lepas pun hijau ni juga. Mari minggu ni, bulan ni hijau ni juga. Yang sebenarnya tiap-tiap saat diperbaharui oleh Allah. Itu orang panggil sifat makhluk, senantiasa tidak kekal. Tidak bakal, tidak sedia kala dan tidak kekal. Start daripada dia tu ada mula, maka mula daripada tu senantiasa tak kekal. Inilah dalam kaedah ulama kata kullu ma sabata lahul qidamu istihal alaihi al-adam. Tiap benda yang sabit sedia maka mustahil tak ada. Maka kita tidak sabit sedia pada kita. Kita baru. Maka benda baru ni sabit tak ada. Ijazah tadi tak ada dah. Ijazah baru pula saat ni. Itulah maksud Allah Ta'ala kata dalam Quran, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Kulla yaumin, tiap masa tu, huwa dia Allah, sya'ni, ada hijau dia. Hijau berapa? Senantiasa nak menyatakan segala af'al dia kepada kita makhluk. Menyata. Bagi orang nyata. Tak perlu pergi nak turun sekali dengan kru National Geography untuk turun pas ke dalam laut, tengok mutiara-mutiara, ikan-ikan dalam laut. Dia nyata dia walau atas darat, depan TV sekalipun. Orang tak nyata. Turun dalam laut, tengok makhluk Allah Ta'ala buat pelat-pelat. Macam ni. Bagai-bagai kejadian Allah Ta'ala buat dalam laut. Tetap tak nyata di dia. Di dia semula jadi. Tidak ada yang mengada.
Baik. Kalau gitu Allah Ta'ala yang mujib, yang mengada. Dah Allah Ta'ala mujib, dia pun ada yang mengada dia ke? Di kita oleh ahli sunnati wal jamaah, tentu tidak. Kerana dia tak berajak apa-apa. Dalil? Ini dalil. Kerana illat pada kata mustahil. Kerana apa mustahil itu? Kerana daurun artinya daur berkeliling. Atau tasalsulun, ataupun berhubung-hubung yang tiada kesudahan. Ini orang panggil bahasa pada dalil qidam panjang. Daur dan tasalsul. Salah sila. Nah, sanak orang panggil silsil. Kita ni ada silsil. Ya kita ni. Nah, Muhammad bin Rojak bin Khadir bin Dolah bin Samu'uh bin siapa-siapa kata tu siapa-siapa. Siapa tu Adam alaihi salam. Ada sanak, ada silsilah. Gitu juga dari segi ilmu. Nah, katanya Al-Imam Muhammad ibn Sirrik, laulal isna, kalau tidak ada sanak, maka semua orang boleh cakap. Semua orang boleh cakap tentang agama. Maka sebab tu sanak sangat penting dalam pengajian. Nah, katanya dalam kitab tu apa? Kata Muhammad ibn Sirrik, nah, inna hadzal ilmu din, sesungguhnya ilmu ni ialah agama. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum, kamu kena tilik kepada siapa yang kamu ambil agama kamu. Nah, maka sekarang ni nah, banyak sangat orang panggil syubhat, kesamaran. Nah, yang di kita orang awam ni jadi kesamaran. Pada orang alim tak sama. Nah, orang alim dia tak sama dah. Nyata bulan purnama, matahari cerah. Kerana dia tak buta. Bagi orang buta dia tak nampak bulan. Mana gelap dia kata. Nah, gelap tak nampak. Bagi orang celek nampak lah. Nah itu ni. Sebab itulah kita orang awam ni duduk dalam keadaan buta. Nah, melainkan bila sampai ilmu kepada kita. Maka ilmu diturunkan melalui guru-guru. Nah, masyayikh, nah, guru-guru yang ada sanak bersambung daripada guru pada guru, guru kepada guru, sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil sanak pengajian. Tapi ada juga orang yang mengaji tunjuk sanak tapi tak sama dengan guru dia. Nah, dakwa mengaji di Mesir Al-Azharus Syarif, tapi bawa balik tidak fahami Al-Azhar. Kerana Azhar fahamnya ahli sunnati wal jamaah. Nah, tiba-tiba bawa balik fahaman yang mencelarukan umat. Ada orang dakwa mengaji di India, nak dia bondi, tapi baliknya bawa fahaman yang mengaru. Nah, yang boleh orang panggil kita sama Islam ni pecah. Sehingga kita sama Islam ni boleh kata syirik, murtad kepada sesama orang Islam. Ini tidak diajar di dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hak Nabi sebut dalam hadis dia, inna akhaf wa akhwafakum rajulun yaqra'una al-Qur'ana hatta ruwiyat alaihi bahjatuh. Benda yang paling aku takut berlaku di kalangan umat aku ni, paling aku takut ialah seorang laki-laki yang baca Quran sehingga wajah dia berseri dengan cahaya Quran. Nah, ini peringatan Nabi supaya kita jangan sedap duduk. Nah, dia maulana kan. Nah, dia syekh, dia ustaz, dia pencetus ummah, pemusnah ummah, ikut pergi sebut apa pun. Jangan duk gila pada pakak tu. Tilik dulu apa yang dia kata. Baik. Bagaimana? Nah, Nabi kata, jaa ila qaumil muslimin bi sayfihi. Dia pergi kepada sama-sama kita orang Islam ni dengan pedang. Nah, mana? Qala asyrakta. Dia kata puakmu ni syirik. Tawassul syirik, tabarruk syirik. Nah, tu Syekhus Sufi, masyayikh Sadatus Sufi syirik. Nah, cium tangan guru syirik. Nah, cium kaki guru syirik. Nah, ni orang panggil orang-orang yang cepat menghukum syirik pada orang. Nah, padahalnya alim ulama itu telah sedia dah dalil-dalil dengan banyak mengarang kitab hadis. Nah, tu ni. Cuma kita jangan jumpa. Nah, boleh kerana kita jangan jumpa, nak kita tengok benda pelik sikit tak pernah berlaku di kalangan kita. Sesat.
Sesak dah ni, sesak. Maka dalam tala sesak. Pinggir ada maka tala apa? Nah, pinggir ada maka tala apa sesak. Duk jilak jari begitu gini. Dia petika. Bagi itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ada kita nak makan dalam pinggir lah. Orang nak makan luar pinggir belakang biar nasi dalam pinggir. Nah itu ni. Allahu Rabbi, banyaklah benda yang kita kalau nak cakap agak pedih dekok. Nah, pedih dekok. Mari buat seminar di Kelantan. Buat seminar di Kelantan. Apa dia kata? Habib. Antara kekeliruan ummah ataupun apa? Dia panggil apa soal lagi tu? Umarok ke berapa tak kerti lah kita. Benda-benda kecil gini nak jaga. Orang duk sibuk dengan dunia kau mahas tak 1,000 lepak hari tu. Dengan GST-nya duk jaga benda-benda gitu. Habis beli kapek pun dia tulis depan lagi keling tu. GST 6%. Benda hok boleh besar lagi kita nak jaga. Benda kezaliman di atas kita orang rakyat sekarang ni kita nak jaga. Dalam kitab Minhatul Musalli dia sebut yang raja-raja dulu tatah tulis di istana. La tazlimanna idza kunta muqtadiran. Jangan kamu buat zalim apabila mu ada kuasa. Fazulmu masdaruhu yuqtadu ila nadam. Karena tiap-tiap kezaliman itu membawa kepada penyesalan. Sebab tu raja-raja dulu dia mengaji. Kita sekarang jauh daripada ulama. Ulama nak dekat dengan pemerintah kita kata sesat. Raja Perak sesat dia ya. Almarhum Raja Ashman, orang yang minat kepada ilmu waliullah, sufi, tasawuf, dikata sesat. Tanamu ainaka, matamu pejal. Wal mazlumu muntabihun. Orang hak mu buat zalim tu jaga kerah mata kerja. Tak ada mari surat kadang-kadang. Wana dak hari surat lah ni. Tak ada. Lah ni meeting sudah pukul 4 pagi. JST je ya. Bisnes kena rancak sikit. Tu ni tak ada. Tengok. Yad'u alaika. Doa bala atasmu. Fa'ainullahi lam yuntanami. Maka Allah Ta'ala tidak pernah tidur dengan mana Allah Ta'ala terima doa orang yang mazlum, orang yang dibuat zalim. Benda ni harus patut kita buat seminar. Lebih besar lagi. Adakah kekeliruan umara ataupun keceleruan ummah. Ini cara Habib mari duk pupuk rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh kita pakat selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, nya marah. Nya pasal selawat dia tunjuk kata Habib ni duk bersaing dengan siapa? Duk bersahabat dengan siapa? Duk bersahabat dengan orang pakai piyah tajam. Janggut panjang apa pusat. Tu ni. Puak-puak tu pulaknya bangun joget. Tak khabar ingat joget dia. Tu ni. Allahu akbar. Tengah-tengah joget tu pula bersujud pula. Dia kata bersujud pula kutuk guru dia. Sesak dah ni. Allahu Rabbi ya karim. Tu ni. Tamu sekalinya saudara-saudari sekalian. Bila berlaku benda-benda begitu, kita kena letak asas utamanya husnuzan. Suka baik dulu. Suka baik mana ustaz? Pergi sujud. Kata ni. Baik kalau betul sujud haram. Itu tidak ada dalam syariat kita. Sujud lain pada Allah tak boleh. Sehingga satu orang Yahudi itu mari berjumpa Nabi, ya Rasulullah. Mana buktimu ni Rasulullah? Rasulullah panggil kamar tu mari bergerak pergi mari. Dia kata betul-betul Rasulullah. Izinkan aku untuk cium kakimu. Nabi kata jangan. Kalau dalam agama aku ni dia benar cium pada kaki hamba, maka terlebih dahulu aku perintahkan mana-mana isteri bersujud pada kaki suami. Ini sujud. Memang tidak boleh dalam agama kita. Masuk daripada asbabur riddah bil fi'li. Sebab-sebab murtad dengan perbuatan. Tidak boleh sujud lain daripada Allah. Dah kalau kita salah dengan mak kita, tidak rokok. Kita salah dengan orang tua, rokok, nampak sujud. Salah dengan tok guru pun nampak rokok, tunduk. Rokok ni satu perbuatan daripada ubudiyah.
Dalam semayang tu tidak kata qiyam terus sujud. Orang gila semayang gitu. Nah, semayang ni Allahu Akbar, qiyam dulu. Lepas tu Allahu Akbar, rokok pula. Maka rokok ni jumlah daripada ubudiyah, rukun dalam semayang. Dah kita salat dengan orang tua kita. Nah, tidakkah kita tunduk lah. Nanti rokok, sekurang-kurang rokok ni tunduk. Kok seakmal rokok ya kita duk beramal tu, mana tangan di lutut. Nah, betul orang panggil punggung belakang dengan belikat kita tu. Itu seakmal rokok. Nah, dah kalau tak boleh nak begitu, gini, rokok dah nak ya. Nah, tidak kata nanti kena rokok ni kan. Nah, tangan kena letak lutut. Dah, orang mengaji fiqh dia tahu. Qada tunduk gini pun rokok dah. Depan Sultan Ampung Doli tuanku. Nah, ni beribu-ribu ampung rokok dia panggil tu. Nah, kita salah dengan orang tua kita, rokok. Nah, rokok ni ubudiyah. Dah haram. Sebab itulah puak-puak Wahabi ni hok melahirkan anak-anak peradak. Nah, itu ni. Orang dulu-dulu kan nak jalan depan orang tua kan. Nah, tunduk. Nah, tu ni. Minta izin. Nah, minta izin nak lalu tunduk. Orang sekarang dah ada dah. Begitu jalan depan orang tu. Apa-apa Wahabi ni. Nah, boleh jadi. Adat dia tak ada. Budak-budak salah dengan tu wagen. Kerah. Nah, tak ada orang panggil yuwaqir kabirana. Nah, yarham saghirana laisa minna, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Tidak di kalangan kami orang muda yang tidak hormat orang tua. Nah, bukan di kalangan kami juga orang tua yang tidak kasih pada orang muda. Nah, sebab tu kita jangan cepat kata. Baik. Kalau begitu kita baca sikit. Nah, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang banyak diriwayat dalam kitab-kitab hadis, umpama Sunan Abu Dawud. Nah, Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Nah, Fathul Bari, nama kitab bukan nama orang. Nah, syarah bagi Sahihul Bukhari bagi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebut dalam hadis tu banyak. Nah, mana antara hadisnya? An Zari'in wa kana fi waqti abdi Qaisin qala lamma qadimna al-madinata faja'alna natabardaru min rawahilana fatuqabbilu yadan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu rawahu Abi Daud wa ghairihi. Terjemahan dia daripada Zara'. Ketika mana dia jadi utusan bagi salah satu daripada suku kaum Abdul Qais. Dia cerita, ketika mana sampai di Madinah, kami segera turun daripada kenderaan kami, lalu kami cium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut dalam ni Nabi hinja dia. Nah, Nabi hinja kata nanti apa? Tak ada. Cuma dia cerita begitu. Nah, dia cerita mana? Dia cerita, nah, fanuqabbalu yadan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu, dan kami cium tangan Nabi serta dengan kaki dia. Tengok. Baik. Hadis ni banyak sangat ni. Nak masuk hari ni tak ada habis, kita baca sikit-sikit. Nah, tu ni. Sebab itulah Imamul Bukhari dia karang satu kitab lain. Dalam kitab nama judulnya Adabul Mufrad. Kitab Imam Bukhari nama Adabul Mufrad, bukan Sahihul Bukhari. Adabul Mufrad. Dia buat mari 3 bab. Babun takbilul yad. Nah, bab pada menyatakan cium tangan. 1. Babun fi takbili. Nah, satu lagi ar-rijli, kaki. Bab pada menyatakan cium kaki. Ada juga cium kaki kata ni. Ni dia kayah peng lalu ni. Nah, ayah peng ni. Nah, nak buat guano orang gila cium kaki ayah peng tu. Nak cium kaki tangan orang ni tengok dulu siapa dia. Nak kau kata dia lah wakil Tuhan kerajaan langit, tak perlu sembahyang. Ini bukan wakil Tuhan, wakil syaitan. Nah, orang hok cium kaki orang tu, ambil air berkat kaki orang tu, ni orang panggil pengikut ajaran syaitan. Dak pun hak ni nak ayat tentang orang soleh.
Boleh ke tak kita cium tangan orang soleh, alim ulama, awliya illah, orang-orang zuhud? Maka Imam Bukhari buat mari 3 bab. Bab suku-suku. Nak lari-lari. Bab pada menyatakan cium tangan. Bab pada menyatakan cium kaki. Babun qiyamur rajulu lirrijali ta'zim. Bab pada menyatakan dirinya seorang lelaki bagi lelaki lain kerana mengagungkan dia. Nah, orang mari orang bersama kita pakat bangun salat. Ini ditulis oleh Imam Bukhari. Nah, kalulah Imam Bukhari panggil benda ni tidak ada faedah, bodoh Imam Bukhari gitu tulis. Nah, itu ni. Tulis apa benda tak ada faedah. Jadi kerja ulama ni bodoh gitu tulis benda-benda ni. Kalau tak ada faedah. Ni nak ayat kata benda ni ada faedah. Nah, baik. Dalam banyak-banyak ni dia sebut tentang cium kaki dan tangan ulama. Salah satunya dia sebut daripada An Suhaib bin qala ra'aitu Aliyan yuqbil yadal Abbas wa rijlaihi. Diriwayat daripada Suhaib radhiyallahu taala anhu. Saya melihat bahawasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa alaihi salam mencium tangan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dan kakinya. Wak mari tu gak orang-orang dia kata Albani, kata dhaif hadis ni. Nak tanya lah ni hadis dhaif tak lewat amal ke? Imam Ahmad bin Hanbal kata ahaditsud du'afa khairum min kalamil ulama. Nah, lebih baik daripada perkataan ulama. Hadis-hadis dhaif ni lebih baik daripada pemikiran aku, perkataan aku dan perkataan mana-mana ulama. Sebab itulah dalam kita mazhab Syafi'i sendiri pun hadis dhaif ni dibenar untuk fadailul a'mal, beramal. Tapi tidak boleh berhujjah. Nah, dan ada beberapa syarat yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Tadribur Rawi, tak silap, dalam kitab hadis. Nah, cara mustalah hadis. Beberapa syarat pada nak beramal ke hadis dhaif. Dah kita nak cium kaki orang. Dah, ni. Apa kita nak perlu sibuk? Tapi kena sibuk juga kerana demo ni buat mari kok kacau dalam masyarakat. Kita tak cium kaki orang. Nah, kita cium tangan je habis korang. Dah lah ni timbulnya cium kaki ni pun soal. Ada seorang ustaz dia kata itu khususiah bagi Nabi. Dah Sayyidina Ali ni dia cium kaki siapa? Abbas ni bukan Nabi. Nah, Abbas ni pak saudaranya Nabi. Nah, sepupu Nabi, Abbas. Abbas pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pak saudara Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Nabi ni juga anak saudara dia lah, Abbas. Abdullah bin Abbas tu anak dia jadi sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Sayyidina Ali tidak cium kaki Nabi, cium kaki Abbas. Abbas ni siapa? Bukan Nabi. Oh, dia kata. Sini. Apa payahlah main popok ni. Kalau Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari tak boleh pakat. Bakar kitab tu, jangan duk cetak. Jangan duk mengajar. Mengajar apa? Nah, ramai ulama duk baca kan kitab Adabul Mufrad. Nah. Dah ingat kau seorang tu Albani seorang ke? Orang yang boleh bagi ta'liq lah. Ramai lagi ulama muhaddis ni hak lain apa tak ambil kira. Nah, yang mana Albani ni lah dalam kitab dia wak keluar dalam fatwa dia, orang Islam hak ada di Palestin wajib kena keluar daripada Palestin. Nah, haram duduk dalam negeri tu, kena bui negeri tu kepada orang Israel. Tengok. Orang ni hak nak buat jadi tok guru. Nah, sikit-sikit Albani. Pasal orang tu dah tok guru dah. Nah, ramai lagi ulama alim-alim. Nah, itu ni, hak hebat-hebat dalam hadis. Nah, itu ni, ilmu mustalah hadis gapo semua sekali. Baik. Ini menunjuk kata bahawasanya cium kaki, cium tangan baik tidak orang panggil perkara yang diengkar oleh salafus salih. Nah, pernah dilakukan oleh alim ulama kita dulu. Nah, sahabat-sahabat Nabi. Nak buat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nah, maka dipanggil bid'ah. Tidak. Oh, dia kata hak tu sahabat, hak tu Nabi. Hak ni bukan Nabi. Baik. Yang kedua. Nah, kita tengok.
Banyak hadis-hadis Nabi duk cerita tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ambil tabarruk dengan apa sahaja daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan setakat daripada Nabi. Bila Nabi tak ada, dengan pakaian Nabi, dengan kopiah Nabi, dengan serban Nabi, dengan jubah Nabi, pun dia ambil tabarruk. Nah, dengan rambut Nabi. Diriwayat banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak azan dulu ke? Azan dulu. Ha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد صلى الله وسلم على سيدنا محمد. Alhamdulillah. Baik. Dia kata tu bukan Nabi, tu tok syekh. Nah, maulana, ustaz, tok guru. Dia tak ingat ke satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirukum. Rawahu al-Hakim wa Ibnu Hibban. Daripada Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkat tabarruk, kita ambil berkat. Nah, berkat ni Nabi kata serta dengan orang-orang hebat, orang-orang besar, orang-orang yang paling takwa di kalangan kamu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal dah saka. Maka hadis ni sahih menurut syarat Bukhari, tidak Muslim. Nah, apa syarat sahih menurut Bukhari?
Nah, laqiyu wal mubasyarah. Nah, bagi muslim laqi saja, mubasyarah tak ada. Nah, itu ni. Laqi makna berjumpa dengan perawi dia serta secara langsung. Nah, itu syarat bagi Bukhari. Ini semua ni dalam masalah hadis semua sekali ni. Nah, orang belajar masalah hadis dia akan reti benda-benda ni. Nah, walaupun Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ni, tapi hadis ni sahih menurut syarat Bukhari. Kena faham molek sahih ni bukan makna betul. Nah, dhaif ni bukan dengan makna salah. Sahih dengan makna hadis yang cukup syarat nak kata sahih. Nah, syarat sahih. Kau tengok dalam kitab masalah hadis. Nah, itu dhaif bukan makna hadis ni bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ni dhaif pada sanad. Nah, dan boleh jadi pada lafaznya, pada matan. Nah, dhaif pada sanad boleh jadi ada perawi dia mudallas, ada perawi yang syaz, bagai-bagai lagi. Itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun yang bukan hadis dia panggil maudhu', yang direka-reka, la aslalah, tak ada asal. Itu. Nah, dan maudhu' ni pula ada juga berkhilaf ulama. Nah, ada yang tidak sepakat ulama kata maudhu', setengah ulama kata maudhu', ada setengah ulama kata ada dhaif jiddan, bagai-bagai lagi bahasa dalam kitab hadisnya. Baik. Itu dalil menunjuk kata boleh kita ambil berkat sesama kita. Nah, ambil berkat orang tua kita. Nah, ambil berkat mak kita, ayah kita. Ambil berkat tok guru kita. Kerana boleh jadi husnuzan kita sangka kata dia lebih takwa pada kita. Boleh. Kerana Nabi sendiri sebut al-barakatu ma'a akabirukum. Berkat ni ada serta dengan orang yang besar-besar, hebat-hebat ketakwaan dia di kalangan kamu. Baik, tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, sahabat-sahabat banyak riwayat hadis tentang bagaimana perangai sahabat-sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hak cium pinggang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hak berebut kohok dengan bekas ambil air semayang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok satu hadis daripada Imam Bukhari riwayat. Wallahi daripada Urwah. Kata Urwah, wallahi demi Allah, in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajuli minhum. Fadalaka biha wa wajahahu wa jildahu wa idza amarahum ibtadaru amrahu wa idza tawadda'a kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Kata Urwah, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengeluarkan kohok air liu. Nak kata ni, tidak mengeluarkan kohok kecuali kohok tu akan jatuh pada tapak tangan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kemudiannya bukan sakat jatuh kohok tu kat tahu dia tu siapa, tidak. Kata ni. Kohok tu pula sahabat ambil gosok muka dan kulit dia. Tengok. Ni. Kohok Nabi tu, Nabi kata sahabat tak ada. Tidak akan jatuh kohok Nabi atas tanah, melainkan sahabat pakat tak ada. Dah tak ada, buh tu siapa? Dah ambil pula resak muka. Tengok. Nah. Wa idza tawaddaa, dan apabila selesai wuduk, kadu yaktatilu ala wad'ihi. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada berwuduk, nyaris-nyaris nak berbunuh, yaktatilu. Nyaris-nyaris balah nak bunuh, berkelahi sahabat ni untuk mendapatkan berkat air sisa wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayat oleh Bukhari dan Ibnu Hajar Al-Asqalani syarah bagi hadis tu dalam kitab Fathul Bari, syarah bagi sahih dia. Dia kata apa? Nah, dalam hadis tersebut itulah dalil sucinya kohok Nabi dan rambut Nabi yang terpisah daripada diri Nabi, yang sampai sekarang pada rambut Nabi di Mesir, di Masjid Sayyidina Al-Husain ada di Taif itu. Nah, masyayikhuna fil Azhar sentiasa bila sapa maulidnya Sayyidina Al-Husain, nah radhiyallahu anhu wa alaihi salam, nah dia sambut maulud Husain. Orang sekarang malu. Ada satu video dia kata ada dalam tu Habib Ali Al-Jufri dan seorang daripada guru di Al-Azhar duduk tengah dengar qasidah yang dilantunkan oleh pelajar Azhar. Nah, ana min Husin wa Husin minni
ana min husin wa husin minni. Tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku daripada Husain dan Husain daripada aku. Dia kata Syiah. Ini penyakit orang bengong. Nah, penyakit orang bengong ni dia nak lawan Syiah, tak boleh bunyi nama anak Nabi. Nama tukar Ali, kacik Fatimah, semua nak bahas Syiah belaka. Berapa kali ayat dah Syiah ni salah dengan kita. Nah, beberapa kali. Pertamanya nak mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mana bunyi nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terus dilaknat. Bunyi nama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu terus dilaknat. Nah, bunyi nama Sayyidina Utsman, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Mana-mana sahabat yang tidak memihak pada Ali maka dilaknat. Ini Syiah. Banyak lagi. Nah, setengahnya menuhankan Ali. Ali ni Tuhan. Setengahnya kata Ali bukan Tuhan, Ali ni Nabi. Salah turun wahyu, ketika Jibril buat turun tu sepatut Ali kena turun Iqra'-nya. Ni orang panggil pemikiran Syiah gila-gila. Ada pun kita ahli sunnah wal jamaah tak berkait apa-apa dengan Syiah. Sayyidina Ali tidak Syiah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tidak Syiah. 12 keturunan imam dia tu tidak Syiah belaka. Syiah jangan mengakunya. Tengok dalam kitab Sahihul Bukhari, Sahih Muslim. Bila Imam Bukhari tulis nama Husain, Hasan, Ali, Fatimah, semua dikatakan alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Ini sebenar perangai kita orang ahli sunnah. Tapi dah kita sunnah, tinggal sunnah. Berapa kali balik kitab Bukhari? Dah balik apa? Ini hak buat Syiah kata. Nah, kita ada satu orang yang marah ke Syiah. Oh Syiah, melampau puji ahli bait Sayyidina Husain alaihi salam, pun nabi-nabi, pun anbiya mursalin ni. Tiba-tiba Syiah suruh buka kitab Bukhari, hak kita kata Sunan Sittah tu. Nah, as-sahul kitab ba'da kitab Allah, Sahihul Bukhari wa Muslim. Sahih kitab lepas Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Imam Bukhari sendirinya tulis alaihi salam. Alaihi salam. Ngano gulawan, tak biasa balik Sahih Bukhari. Nak rayaknya alaihi salam, alaihi salam. Kita orang ahli sunnah buat beramal. Nah, tapi orang Syiah nyambik ke dia. Siapa kau kita orang ahli sunnah ingat, oh ni, oh Syiah ni. Selawat Nabi hak kita. Tapi kita tak selawat Nabi. Tengok. Nazar ni, sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali rayak, sekali selawat nazar ni. Apa kita? Nah, orang Syiah bunyi nama Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selawat cara dia orang Syiah. Dia tak ada wa ala ali. Nah tu ni. Kenapa bagi dia nya? Dia reka hadis. Nah, la tufassilu baini wa ali bi ala. Jangan memisahkan di antara aku dengan keluarga aku dengan kalimah ala. Maka sebab tu selawat puas Syiahnya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita orang ahli sunnah wa ala ali Muhammad. Nah, itu. Bezanya begitu. Jangan. Cuma beza selaginya, orang dia wa amma, orang kita tak wa amma. Jadi kalau orang kita pakai selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Oh, Syiah lah orang surah Al-Hakim. Pakai selawat ramai-ramai derah begitu mana. Nah, hak sebenarnya kita hak kena selawat. Kita kena hak menonjol. Nah, itu ni. Apa dikatakan ahli sunnah kalau malas selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, itu. Baik. Ini siapa tahap ni nah sahabat-sahabat Nabi mula ambil berkat dengan Nabi. Nah, banyak lagi hadis lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil tabarruk oleh para sahabat. Tengok. Dan Nabi sendiri ambil berkat daripada nabi-nabi dulu. Nah, ada juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di Hijr. Nah, tempat yang pernah dihuni oleh puak kaum Samud. Kaum Samud ni kaum Nabi Saleh. Nah, yang deraka dengan Nabi Saleh pergi sembelih unta Nabi Saleh. Nah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil air daripada tempat minum unta Nabi Saleh tu. Nah, bagi minum pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tabarruk. Ini ada dalam hadis sahih Muslim. Nah, annan nasa
nazalu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ala hijri ardi Thamud fastaqaw min abariha wa ajanu bihil ajina fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuhariku mastaqaw wa ya'lifu ibili wa ya'lifu abilal ajina wa amarahum an yastaqu min bi'ril lati kanat tariduha naqatu. Apa? Rasulullah suruh popok sahabat ni ambil air dan beri campur dengan roti makan pada unta Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ambil berkat dengan Nabi Saleh alaihi salam. Begitu juga para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam Sahih Muslim sebut ambil tabarruk berkat dengan jubah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayat daripada Sayyidatuna Asma. Faqalat hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajat ila jubbata tayalisah kasrawaniyah laha libnatu dibajin wa farjaiha makfufaini bidibajin. Faqalat hadhihi kanat inda Aisyah hatta qubidat falamma qubidat qabattuha wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fanahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. Tengok, Asma kata, Asma buat keluar satu jubah daripada buat orang Parsi warna hijau. Ada tepek sutera dan celah-celah tu dijahit dengan sutera. Kemudian kata Asma, inilah jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jubah ni nak disimpan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa alaiha salam. Saat ketika mana Aisyah wafat, aku ambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pakai jubah ni dan aku hak basuhnya. Dan sekarang ni aku gunakan untuk orang-orang sakit dalam rangka untuk menyembuhkan sakit-sakit mereka. Tengok. Ni hadis rawahul Muslim. Baik. Banyak lagi lah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjuk kata boleh kita ambil tabarruk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau tidak Nabi sekalipun. Dengan wali-wali seumpama Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ambil berkat dengan kuburnya Imam Abi Hanifah radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i ini dia tidak sempat dengan Imam Abi Hanifah. Saat ketika mana Imam Syafi'i lahir, saat tu jugalah Imam Abi Hanifah meninggal wafat. Baik. Dalam kitab Tarikhul Baghdad, Al-Allamah Asy-Syaikh Khatib Al-Baghdadi cerita dengan satu kisah yang sanad perawinya semua thiqah. Apa? Anna Ali ibn Maimun qala sami'tu Syafi'iyya yaqulu inni la atabarruku bi Abi Hanifata wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawmi ya'ni za'iran fa idza aradat li hajatan sallaitu rak'ataini wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altu lillahi ta'ala al hajata indahu fama tab'udu anni hatta tuqda. Daripada Ali bin Maimun, dia kata, aku dengar Imam Syafi'i ada cerita. Sesungguhnya, kata Imam Syafi'i, aku senantiasa bertabarruk dengan Imam Abi Hanifah. Aku senantiasa pergi ziarah makam dia. Tengok, ini satu amalan yang dianjur oleh salafun as-salih. Ziarah makam. Ini orang Wahabi marah benar. Duk ziarah apa kubur? Orang mati belakang situ. Tak boleh nak dengar apa orang cakap. Jadi kau bodoh Nabi ajar nak pula sahabat. Kalau mula lalu ke kubur, mu beri salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya ahlal qabri. Jadi bodoh pula orang duk beri salam kau yang kubur. Ni. Assalamualaikum ahli kubur. Ahli kubur pekak tak dengar. Bodoh lah. Ajaran bodoh panggil gini. Kalau kita lalu-lalu beri salam ke dia, Assalamualaikum dia, boleh kata kecok gila. Beri salam ke dia. Kerana dia tak ada telinga nak dengar. Hakikatnya dia boleh dengar. Kerana dia makhluk Allah. Cuma sifat pendengar tu Allah Ta'ala tidak zahir. Kullu mawjudin yasihu an yura, yasihu an yasma'. Semua sekali itu dalam kitab Usuluddin bahas. Tiap-tiap benda ada ni sah untuk kita tengok, sah untuk kita dengar.
Nah, tapi Tuhan tak jadi benda jamadak ni boleh dengar. Nah, suara dia. Pohon tak dengar. Assalamualaikum pokok. Pokok tak boleh jawab. Padahalnya pokok ni dengar. Nah, dalilnya banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pokok menangis. Pokok yang Nabi buat sebagai tempat menyandar ketika khutbah tu, Nabi tinggal buat mimbar baru. Nangis dia. Nah, nangis ini orang panggil khariqul adat, mencari keadaan dengan makna mukjizat kerana berlaku di atas tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, pokok ni diberi nangis. Sahabat pakak dengar. Bunyi tangis sesak-sesak budak menangis. Nah, tak dengar lagi kita pokok menangis ni. Itu Allah Ta'ala buka khariqul adat. Kalau yang mencari keadaan. Adat berlaku tak pernah dengar. Pokok cakap, pokok menangis, pokok bergerak. Tapi Tuhan kan harus di akal kita. Allah Ta'ala boleh buat mungkin, boleh meninggalkan mungkin. Itu akidah. Nah, sah. Boleh. Nah, sebab tu orang mengaji sifat 20, dia tidak akan nafi mukjizat anbiya. Nah, karamahnya aulia. Dia tidak akan nafi. Kenapa? Kerana dia kemah dah. Allah Ta'ala kuasa. Pelik apa? Nah, di akhir zaman Nuh, saat mana kebangkitan Islam Nuh, bukan dengan makna kuat, sorok, kuat. Nah, ramah ni, berdarah banyak, takbir tu pecah lekuk, nampak, lak, merah. Kuat ni, semangat Islam ni. Bukan tu. Nah, kebangkitan Islam, kerohanian umat ketika itu sangat tinggi meningkat sehingga diberi karamah. Nah, pokok kayu batu bercakap kan? Kita ada cerita sama tu. Hadis sahih apa? Muttafaqun alaih. Nah, la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimuna wal yahudi. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam bunuh habis licin orang Yahudi. Yahtabiul yahudi wara asy-syajari wal hajar. Orang Yahudi lari bertempiaran sembunyi nusuk belakang pohon kayu batu. Fa yaqulu asy-syajaru wal hajar. Pohon kayu batu cakap. Nah, ini. Nah, sesaklah kayu batu cakap sesak. Tiap-tiap benda tak pernah kita tengok bila tentu sesat. Nah, itu yang sepatutnya kalau kita tak tahu. Oh, maaf, saya tak tahu. Nah, saya jahil. Saya ngaji lagi. Saya nak amal tak boleh kerana saya tak tahu. Kerana Allah Ta'ala kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut benda yang kamu tidak belajar. Jangan. Tengok orang nak apa zikir bla bla angguk kita buat nak angguk katik tengok orang melompat kita melompat katik Jangan. Kita tak belajar, kita tak tahu ahwal mereka. Nah, ilmu ni Allah Ta'ala bagi sama Nah, cumanya boleh jadi tak sesuai lagi di kita kerana kita jahil. Sesuai di dia kerana dia alim. Dah, sesuai di dia rekod sendiri. Ada tempat asal, tempat pengambilan dia, bukan rekod-rekod. Nah, bukan rekod-rekod. Baik tengok. Aku senantiasa zarah maqam dia, kata Imam Syafi'i. Nah, baik. Faiza aradat li hajatan, maka apabila aku ada hajat, kata Imam Syafi'i, aku akan solat 2 rakaat. Lalu aku akan pergi ke makam Abu Hanifah. Selanjutnya aku akan minta pada Allah qabul hajat aku di sisi kubur Imam Abi Hanifah. Nah, tak lama kemudian kata Imam Syafi'i hatta tuqda. Tak lama kemudian dikabulkan hajat aku. Ni perangai salafun salih nak yang mengikut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri anjurkan kita bertawassul, berwasilah. Dalam Quran sebut, nah, walau apa izzalamu walau izzalamu anfusahum ja'u kafastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Sekiranya mereka ada buat zalim, buat dosa, lalu dia mari minta apa dengan Allah, nah, di hadapan kamu, dan kamu pun minta apa, nah, dengan Allah bagi pihak dia, Tuhan sebut dalam Quran, la wajadullah tawwabar rahimah. Nescaya mu akan dapati bahwasanya Allah Taala akan terima taubat dan Allah Taala ni Maha kasih belah pada hamba. Tu Quran sebut. Dan Quran sendirinya sebut ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Hei orang beriman, hendaklah mutakwa pada Allah dan cari wasilah. Nah, tawassul, wasilah, perantaraan dengan makna bijahin Nabi,
bijahil awliya. Bukan dengan makna kita sembah wali, bukan kita i'tiqad anbiya mursalin yang membagi manfaat mudarat, tidak. Ini berapa kali dah kita ulang. Nak kita suruh ya Nabi Allah, ya Abu Bakrin, ya Umar, ya Utsman, ya Ali, ya Hasan, ya Husain. Ini tidak syirik. Orang yang bodoh saja kata syirik. Nah itu ni, orang yang tidak ada ilmu dangkal. Nah, yang ilmu itu yang dikatakan syirik. Izki lakam muzayyifin. Nah, sahih apa? Qabih apa sahihat li ajli qaumihi fahmi qabihah. Izki lakam muzayyifin sahihat. Lama mana orang yang lawan benda tu? Bukan kerana apa? Li ajli fahmihi qabihah. Kerana kefahaman dia cetek. Padahalnya kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Utsman bin Hunayf, nah, yang diriwayat daripada At-Tabrani, tak ada seorang ulama kata pun hadis ni dhaif. Nah, maudhu', semuanya bertaraf sahih dan hasan. Baik. Hadis panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar doa pada seorang buta yang mari jumpa Nabi, minta dengan Nabi, ya Rasulullah, doa pada Tuhan, minta bagi aku boleh celak. Nabi kata, in sabir. Nah, kalau mu sabar, Allah Taala beri banyak pahala. Tapi kalau mu nak, aku boleh doa. Nah, orang tak pun nak ya Rasulullah, aku nak celak. Lalu Nabi kata, mu dia ambil air semaya, sempurna ke wudukmu, semaya 2 rakaat. Nah, dan lepas tu mu berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyar rahmah. Ya Muhammad, tengok. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika rabbi jalla wa azza fayaqdi li hajati. Tengok. Ya Allah, sesungguhnya aku aku mohon padamu dan aku berhadap kepada nabimu, iaitu nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang bersifat dengan cinta kasih sayang. Ya Muhammad, hei Muhammad, sesungguhnya aku berhadap padamu kepada Tuhanku, nah, yang maha agung, yang maha hebat, maka kabulkanlah nah bagiku hajatku. Ini doa ya. Hadis ni Sayyidina Utsman bin Hunayf bagi tahu kepada kaifiat ni. Sayyidina Utsman bin Hunayf bagi tahu pada anak saudara dia. Ketika tu zaman pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, anak saudara dia sentiasa pergi jumpa dengan Sayyidina Utsman bin Affan, nak minta projek ke berapa, Allah Alam lah, ada hajat. Tapi Sayyidina Utsman tidak pernah paling. Tak pernah paling. Berapa kali pergi rumah tak paling, berapa kali pergi rumah tak paling. Lalu anak saudara Sayyidina Utsman bin Hunayf ni balik mengadu pada pak saudara dia. Mana Utsman bin Hunayf ni? Nah, hei pak saudara ya Ami, aku ni ada hajat kepada Khalifah Amirul Mukminin. Tapi tiap kali pergi ke rumah dia, dia tak pernah tengok pun muka aku. So kena menanya. Nah, tak pernah tengok rupa aku. Nah. Lalu Sayyidina Utsman bin Hunayf suruh dia pergi ambil air semaya 2 rakaat. Doa sebagaimana doa Nabi ajar tadi. Tiba-tiba anak saudara dia pergi rumah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman tengok ke dia, panggil ajak bincang meeting boleh projek, tak ada apa-apa. Gembira dia. Gembira tu gak. Balik jumpa pak saudara yang kata, "Hui, mu ni betul-betul lah hei Ami. Betul-betul sungguh hebat sungguh hei pak saudaraku." Start sini Sayyidina Utsman bin Hunayf pun cerita hadis tadi. Sebenarnya aku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ada seorang buta mari jumpa Nabi. Keluarlah hadis tadi. Tengok. Hadis ni jelas bahawasanya sahabat pun suruh bertawasul dengan Nabi. Tak kala mana Nabi tak ada. Zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Tak ada belak. Nah, ini orang panggil amalan kita orang ahli sunnah wal jamaah. Bukan bid'ah sesat masuk mengaku syirik, tidak. Beringat, jangan kita cepat melontarkan nak tuduhan, tohmahan syirik kepada saudara kita. Kalau kita tak ada ilmu, jangan. Nah, melainkan dia kata tok guru dia tu memang Tuhan, itu murtad. Nah, tok guru dia itulah yang dapat bagi manfaat mudarat, itu syirik. Nah, itu. Nah, melainkan ada setengah-setengah hulu, betul. Kita tidak menafikan. Nak gambar tok syekh banyak-banyak letak depan duk semaya atas kubur. Ini bukan daripada ajaran kita orang ahli sunnah wal jamaah. Itu betul. Yang mana salah, memang kita kena kata salah. Hulu dia panggil melampau. Nah, jadi melampau ni akibat daripada hukum cinta
yang tidak ada keterbatasan bagi dia. Nah, anak kita kecil-kecil atas riba kita tak apa. Nah, kau ada baby dia kecil dalam pempo kena habis kanjong tak apa, anak peng bodoh apa berok atas riba aku. Tupuk bodoh bang. Kerana dia cinta kepada anak dia tak apa. Dia akak basuh molek. Nanti ni. Molek. Kerana hukum cinta melampaui keterbatasannya. Nah, kadang-kadang dimaaf. Kenapa? Terlampau sayang sangat. Nah, bukan tak ada orang tegur. Syekh Nuruddin Al-Banjari tegur. Jangan letak gambar begitu bila Tok Guru Habib meninggal, nampak macam kita serupa dengan Syiah. Tegur. Nah, kerana itu orang panggil bukan adat kita, orang ahli sunnah wal jamaah. Tapi tegur setakat benda salah. Ni tegur siapa nak kata orang ni Syiah habaib hok mari sini duduk selawat ke Nabi ni Syiah, bukan orang ahli sunnah wal jamaah. Ini tak kena. Sebut Husain Madad ya Husain ni Syiah tak kena. Nah, kerana ni ada lagi orang panggil hadis-hadis masadir, sumber-sumber hukum yang boleh diberpegang. Bukan boleh saja, memang diamalkan oleh alim ulama kita. Cuma kita tak beramalnya. Nah, enggak apa, kita malas. Nah, tahunya semaya. Ni. Semaya tu pun malah ngaji lagi. Nah, semaya pun tak dulu-dulu. Hak sunat pun malah buat banyak lagi. Betul? Banyak lagi benda sunnah yang kita tak buat. Dah hak demo ni buat, ada kerana demo banyak dah buat amal sunnah yang lain. Ni. Susah apa? Nah, jangan kita bersusah benda yang telah diselesaikan oleh ulama. Banyak bab lagi yang kita kena fikir untuk maju ke orang Islam. Kalau kita duk main bicara benda khilaf begini, tak habis. Tak bicara ke, orang panggil kita tak dapat mendengar benda sebenar. Ramai orang duk dengar dia seorang bercakap. Buat seminar, cakap seorang, ni seumpama kata almarhum Tok Guru Aziz, dia kata supaya orang bersilap seorang. Oh, lakau sembuh tu kat begini. Bergetar tanya lakau sembuh. Nak tari dalam silap habis kan. Tapi ganahnya seorang. Seorang ganah dia. Acu telah jepuk kata, hak mu duk kata sesak tu. Hak mu duk kata syirik tu. Duduk sekali semeja dengan mu, cakap. Supaya dengan mu cakap. Nah, hujah dia. Ini kita duk cara hujah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bila ada hujah sama hujah, baru sedap. Nah, tu ni. Begitu. Habis. Allahu Akbar. Yang silap tu gak seorang 2 jam. 2 jam tak cakap apa. Duk atas selak ya. Tengok dia kata. Tengok. Nah, tu. Mu tengok begitu tu faham kau. Tak. Nah, kalau orang kafir Yahudi pun ambil gambar kita duk semaya. Nah, depan Kaabah. Dia tunjuk kau sama-sama Yahudi dia. Kamu tengok orang Islam. Duk tokoh hanguk duk sembuh Kaabah petak tu. Tidak bodoh orang Islam. Ya, bodoh. Orang Yahudi tahu apa akidah kita. Kita bukan sembah Kaabah, sembah Allah, tapi hadap ke Kaabah. Itu bukan sembah batu Kaabah tu. Nah, ni, kau ada orang sembah Kaabah. Makna derih jangan cakap kita sembah Kaabah ha. Dia kaya balah Tok Guru ni Aziz tu ya kat gambar ni. Kita orang Islam balah apa dia kata. Tidak kita sembah gani ya dah. Sembah Kaabah. Bodoh sungguh dia seorang. Profesor apa sembah Kaabah? Kita sembah Allah. Dah hadap kok kiblat hanya mana? Kaabah. Kiblatnya kita manusia mana? Kaabah di Masjidil Haram. Kiblatnya malaikat di Baitul Ma'mur noh atas terik pada Kaabah noh. Bukan sembah gatu, sembah Allah. Allah duk mana? Bukan duk dalam tu. Nama Baitullah, rumah Allah, Allah ada duk situ tu, duk makan mi goreng kau berapa tak tahulah. Nah, ini karut belaka. Jangan kita ambil agama dengan orang hak karut. Tengok orang Yahudi tengok kita, sesak ni, semua dinding, sesak. Sama dengan kita tengok video, sesak ni. Ya kitanya jahil. Ya orang Yahudinya jahil akidah kita. Ya kita pula jahil tentang amalan demo ni. Demo ni bukan orang supaya kita. Kita orang awam. Saya orang awam. Nah, bukan orang tarekat, orang sufi tidak. Nanti ni orang awam. Orang yang cuma tak ada guru, tak ada syekh nak bimbing rohani, nak cuci hati. Dah demo ni jumpa dah guru dia. Nah, jalannya nak sapa pada Tuhan ni kata Jalaluddin Ar-Rumi sebila-bila napah makhluk. 124,000 napah tu atas seorang. Pah makhluk Tuhan ni bukan seorang kita menapah. Nah, Ambo menapah, Haji Zul menapah. Sidi Ustaz Sanusi menapah, Haji Lam menapah. Nah, semua orang menapah belaka. Ramai mana makhluk Allah menapah. Capur dengan orang, capur dengan lembu, rubah, banyak lagi makhluk Tuhan. Hak duk menapah tu. Bila-bila itulah jalan nak sapa Tuhan. Banyak ke tu. Ada orang sapa dengan Quran. Ada orang sapa dengan Qul Huwallah.
Ada orang sapa dengan sifat 20. Ada orang kena bimbing dengan guru dia. Ada orang sapa dengan diri dia sendiri. Allah Ta'ala majzub dia. Nah, dah apa kita duk sibuk dengan orang? Tilik diri kita. Jangan duk sibuk dengan orang, jangan. Nah, kita banyak duk tengok orang. Oh, susah. Kalau gini alin ngaku ni, kiri. Dah mu syurga sangat kah? Allahu Rabbi ya Karim, benak sungguh. Ya dia sendirinya ada satu video dia bercakap. Nah, Nabi lahir dalam keadaan Nabi SAW tu mak dia tengok sinar habis. Nah, istana apa Kisra. Nah, ada apa? Istana Kisra Iran di apa? Anushirwan di Kisra Anushirwan di Parsi. Nah, di Iran. Mak Nabi Sayyidatuna Aminah. Nah, bintu Wahab. Nah, tidak merasa berat sedikit pun duduk bawa pikul Nabi, duduk tangga Nabi dalam perut. Dia kata dusta. Lepas dusta tak sahih. Kata ni. Pelik. Dia sendiri tu orang panggil mudallas dah. Dia sendiri tu tak layak nak rawi hadis. Kejap cakap dusta. Dusta ni maksud maudhu'. Sekejap kata tak sahih. Tak sahih tangga banyak lagi. Nah, tak sahih boleh jadi hasan. Boleh jadi nak dhaif. Nah, boleh jadi tak sahih. Tak sahih tu pula banyak lagi tu. Tak sahih li zati, tak sahih li ghairi. Sahih ni banyak. Nah, sahih pada sanad matan, sahih li ghairi, sahih li zati. Orang habis ni dak faham, habis kat pukul 11 dah habis. Nah, bukan kerjaan kita orang awam benar nak faham kau tu nak faham kan. Kita terima telah bulat ulama buat siap dah. Nah, tapi kan orang kita ni tak boleh lah ya Allah. Sikit, mana hadis? Dalil-dalil. Sahih tak sahih? Sedap sahih ada. Tanya balik, sahih tu apa makna? Nah. Apa ta'rif hadis sahih? Ittisalu sanadhu minar rawi dhabit. Nah. Bersambung sanad daripada rawi yang dhabit dan adil. Nah, tidak fasik cukup syarat nak kata sahih. Itu orang panggil hadis sahih. Ittisalu sanadhu, bersambung sanad, tidak putus, tidak gugur nama rawi, atau tak gugur tapi ada orang yang tak cukup syarat. Nah, rawi nak dikatakan sahih. Boleh jadi dia tu tasyayyu', dia tu pelupa, banyak perkara. Tu orang panggil ilmu mustalah hadis. Hukum ni kita kena ambil di ulama fuqaha. Hadis ni bicara muhaddisin. Fiqh ni kena beramal dengan ulama fiqh. Nah, tu kena faham mula. Kalau tidak, Imam Bukhari tak pakai mazhab Hanafi. Nah, ni tak pakai dua mazhab. Imam Bukhari tu sendiri beramal dengan dua mazhab. Nah, padahal dia karang Sahihul Bukhari, Sahih Bukhari. Nah, tu nak ayat kata tak boleh, kena pakai ulama juga. Kita kena tupai sama kita. Ni dok metang ngaji India tu gak ya Allah, kita seorang Maulana. Supaya tak ada orang lain dah Maulana. Nah, kita seorang alim. Nur Muhammad Syiah. Tarekat Sufi Syiah. Semua ni syirik. Tak ada dusta. Semua ni belawak, mengaku. Senang jadi Maulana gitu, aku boleh. Sikit-sikit dusta. Mana dustanya? Nah, kena amanah dengan ilmu. Nah, ni cerita tentang Nabi SAW saat kelahiran dia berlaku perkara pelik-pelik ni, bukan satu orang riwayat. Nah, berapa imam-imam hadis riwayat. Nah, satunya Imam At-Tabari. Nah, dalam kitab Tarikh At-Tabari. Satunya Dalailun Nubuwah bagi Imam Abu Nuaim. Nah, satu orang lagi yang nama Umar. Nah, An-Nuqashi. Ni ulama yang meriwayat hadis tentang kelahiran Nabi SAW tu hebat. Nah, tidak sebagaimana lahirnya kita. Porang. Nah, ni. Usahakan kita, ulama kita hak banyak-banyak ni kelahirannya kadang-kadang 12 bulan dalam kandungan mak. Nah, 15 bulan, lebih bulan. Kita lebih sikit 9 bulan lemah dah. Budak tu kena belah gapo dah. Nah, kalau tidak mati budak ni, tak cerdik lah macam-macam, terkecak akal lah. Kita, kelahiran kita pun tak ada belik apa. Nah, tengok dalam kitab Dalailun Nubuwah. Nah, lil Baihaqi dia sebut babun pada bab majaa fi irtijasi iwani Kisra. Pada menyatakan cahaya menyuluh pada istana Raja Kisra. Dia sebut dalam itu satu hadis. Marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu'. Lamma kanatil lailatul lati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtajasa Iranu Kisra.
Tak kala mana malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam diperanakan Nabi. Nah, cahaya menyuluh sampai cerah ke istana Kisra Anushirwan. Nah, di Parsi tu. Hadis ni sahih. Nah, kalau tengok takhrij dia 10 orang kata sahih. Seorang kata hasan, 4 orang kata dhaif, 1 orang kata syadidud dhaif. Nah, tak ada seorang pun kata maudhu'. Yang Maulana ni bahan maudhu' tu, dusta. Nah, dusta, tak ada, tak sahih. Ini mengaku. Dia sendiri tu tak boleh jadi perawi dah. Kalau dia jadi perawi, banyak lagi hadis maudhu' tu bik mulut dia. Nah, kadang-kadang orang nak riwayat hadis ni bukan main-main bah. Nah, ini bukan main-main. Kita tak layak jadi perawi. Nah, ini orang ludah depan kiblat tak layak dah. Orang betul-betul beradab. Nah, ini orang siqah. Baik. Jadi sebab itulah kita orang ahli sunnah wal jamaah jangan cepat percaya. Nah, jangan cepat melatah, jangan. Tunggu dulu. Nah, kaji dulu. Betul ke dak syirik, betul ke dak sesat yang mengatip siapa joget-joget, siapa kau nak bergerak hayung-hayung pala, siapa mutam menari. Ini semua ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam kitab Fatawal Hadithiyah. Ni Fatawal Hadisiyah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ni satu orang imam. Nah, mazhab Syafi'i, orang panggil ulama mutaakhirin. Nah, orang mujtahid, nah, fatwa. Orang mujtahid fatwa. Dia sezaman dengan Imam Ramli. Nah, Imam Ramli dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dia dengan Imam Ramli berkhilaf dua tu. Nah, ulama mutaqaddimin Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Baik. Dalam ni dia sebut tentang hadis. Nah, ada ke asalnya orang panggil kita duduk tengok demo duduk nak duduk joget orang. Tarian sufi orang panggil tu. Ada orang kata sesak, menari begitu sesak. Allahu akbar. Cepatnya kata sesak. Nah, tengok dalam kitab ni kata wasu'ilah. Nah, ditanya, nafa'allahu bihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat bagi orang menanya. Anu ruqsis sufiyati, tentang tarian sufi. Nah, inda tawajudihim, tika mana mari orang panggil zauq wijdan dalam hati mereka itu rasa cinta pada Allah. Hal lahu aslun, ada dalil ke? Ada asal ke? Ada hujah ke? Korek-koreka bahasa nak menari-menari. Nanti ni, reka-reka ke ada hujah. Baik. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, fa'ajaba, jawab Ibnu Hajar. Baik. Biqaulihi, dengan katanya, na'am, betul, ada. Lahu aslun, pada menari sufi itu ada dalil, ada asal. Bukan reka-reka dak. Bukan bid'ah dalalah, reka-reka saja-saja nak menari je. Hak bid'ahnya menari Gangnam Style tu. Nah, menari Gangnam Style caputin jatuh apa tu jenuh tu. Nah, tu ni. Nah, hak tu hak bid'ah. Caputin jatuh menari karu-karu. Nah, hak tu bid'ah. Baik, faqad ruwiya fil hadisi anna Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu raqasa baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu ashbahta khalqi wa khuluqi. Dia kata di riwayat hadis ni panjang. Cuma ada sebut dalam ni cerita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dia menari di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana? Lamma qala lahu, tatkala mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ke dia, ashbahta khalqi wa khuluqi. Mu ni serupa dengan akhlak aku, dengan sifat kejadian aku. Wa zalika min lazzatin hadzal khitabi. Ni mari rasa zub lazat kerana kata Nabi hok kata dia. Nah, bukan orang biasa-biasa. Nah, tengok orang boleh anugerah BBBS tu gapo dia tu nak sebut bahaya. Nah, siapa ketokok bini dia depan orang dia gembira. Nah, pemenang ialah Johan. Nah, juga ada. Turun tu cium selalu bini tak khabar apa depan orang cium mulut. Kata ni. Nah, gembiranya tu baru happy BBS. Nak sebut bahaya kata ni. Anugerah berita harian berita Melayu ke gapo tak reti lah kita.
Tu baru orang umum gitu, gembira. Ni orang sebaik-baik kejadian nombor 1 tak ada dia. Kata begitu. Allah. Nya mari lazat sungguh dalam hati Ja'far tu gak joget depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yunkiru alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak marah. Apa ni tak khabar gini ni? Nabi tak ya gitu. Nabi biar, Nabi sengaja tengok suka. Nah, maka katanya Ibnu Hajar Al-Haytami, wa qad sahhal qiyama war ruqasa fi majalisiz zikri was sima'i. Maka betul lah dan sesungguhnya boleh, betul, sah nak berdiri dan joget di dalam majlis zikir ataupun majlis sima'i, majlis orang yang baca qasidah puji Allah, puji Nabi serta dengan palu gendai gapo siapa mari seh kitanya nak pakak joget ramai-ramai, itu sah, boleh. Nah, an jama'atin min kibaril a'immah. Bukan orang biasa-biasa ni. Hak kata boleh ni bukan orang biasa-biasa. Nah, an jama'atin min kibaril a'immah. Daripada satu jemaah yang besar di kalangan ulama, imam-imam hak hebat-hebat. Bukan dia kata dibolehkan di kalangan orang-orang hak duduk kedai-kedai kopi, bahan rokok daun, tak tahulah ke mana, surau pun tak siapa. Tidak. Min kibaril a'immah. Minhum, setengah daripada kibaril a'immah ni, Izzuddin Syekhul Islam Sultanul Ulama Ibnu Abdus Salam. Syekh Izzuddin Ibnu Abdus Salam ni salah seorang ulama hebat di Mesir. Dia tu digelarkan Sultanul Ulama kerana sultan pun tak berani dengan dia. Tiap apa fatwa sultan, dia kalau apa sahaja kerajaan yang tidak kena dengan cara Islam, dia nombor 1 tegak. Nah, sehingga banyak orang berdeki nak suruh cocok sultan pergi bunuh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam. Nah, sebab itulah kalau kita pergi Mesir tengok makam dia macam orang tak cara. Nah, macam orang tak cara. Sial pula macam pembuangan siapa. Padahal ulama hebat dalam mazhab Syafi'i ni, Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam. Dia ni penegak kebenaran. Nah, sultan nak buat kejam, buat zalim pada rakyat, dia nombor 1. Kok berhujah lawan pemerintah yang zalim. Ini Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam. Nah, begitu juga Imam Nawawi, sama. Imam Nawawi ni hebat. Nada ni. Imam Nawawi ni hebat. Setara Imam Nawawi ni pun syarah Sahih Muslim tu dia yang syarah. Maulana tu tak ada lagi rasa syarah Sahih Muslim tu. Nah, kada dah Maulana tu buat. Nah, hanya anak murid dia lah. Nah, syarah Sahih Muslim ni Imam Nawawi salah seorangnya yang mensyarahkan Sahih Muslim. Setara hebat Imam Nawawi ni pun pakai mazhab Syafi'i. Nah, setara hebat Imam Nawawi ni pun tak cara pun tetap pomu ni. Tak ada satu perkataan Imam Nawawi kata buat tarekat sufi sesat, bid'ah, dalalah, syirik masuk neraka, tak ada. Imam Nawawi dak cara benda tu. Imam Nawawi cara benda besar lagi. Mana? Tika mana kerajaan dalam negeri Imam Nawawi tika tu nak ambil kutip cukai dengan rakyat jelata. Kerana fi sabilillah. Semua ulama buat keluar fatwa boleh. Ya, ya'khuzul mal. Nah, ya'khuzul jizyah. Nah, anir ra'yah. Boleh. Mubah. Imam Nawawi seorang tak kata. Dan kerajaan tak akan keluar fatwa kebangsaan dia, melainkan Imam Nawawi kena kata dulu boleh, baru keluar rasmi. Nak kata ni. Bila mari Imam Nawawi tak boleh, tak benar. Selagi mana mu sultan, pegawai kerajaan mu tak kutip lagi mah dengan pegawai kerajaan mu yang mana tali pinggir dibuat daripada emas. Dayang-dayang mu tu mah tu jadi pak perhiasan dalam rumah-rumah dia. Selagi tu aku tidak akan fatwakan untuk benar kutip cukai dengan rakyat semata-mata untuk fisabilillah. Tu untuk fisabilillah tu. Bukan untuk beli jet penjual, jet peribadi, nak beli apa teddy bear diperbuat daripada emas untuk kat emas dekat malam-malam. Tidak. Kata ni. Untuk fisabilillah. Imam Nawawi tak benar. Tak benar. Ini ulama sungguh duk cara benda besar-besar. Kita mari-mari duk cara orang duduk selawat ke Nabi, duk orang tarekat duduk. Ni bagian ni selesai dah. Selesai dah lah kita. Bapa duk mari duk gila mu. Kasar sikit tu dah sini. Dok marah saya. Cuma nampak bengong doa kata. Payah juga kadang-kadang. Yang mari juga gila kita pun dah sini. Allahu Akbar. Pas dia mari pula video Syekh tu kata nampak Nabi Muhammad. Habib Omar duduk syarah dia kata nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau tengok nampak Nabi ni, nampak Nabi kata menipu ni. Kalau nampak Nabi, bapa Nabi tak pergi ke Syria, ke Baghdad gapo tu, kau tempat kena perang tu. Dia fikir dengan akal dia.
Tak usah fikir dengan kamu. Tengok dalam kitab ulama. Dia siap dah. Jangan mu nak pecah belah masyarakat. Nah, dia bohong dia dengan Nabi. Nah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau dia bohong tentang Nabi, dia masuk neraka bukan mu. Apa duk susah mu dengan dia? Kalau dia bohong, dia masuk neraka. Habib Omar masuk neraka bukan mu. Yang duk susah kata Habib Omar sesat, menipu gapo, mu tahu ke tak dia? Yahtamilu sidq wal kazib. Tiap-tiap khabar lain pada Nabi semua boleh ihtimal betul, ihtimal berlaku. Nah, kalau dia orang soleh betul. Nah, kita zon sangka baik betul. Kalau orang pakai seluar pendek, kat lutut, rambut supaya orang pang, mari pulak dengan nanti ni, subai pulak, mari ni, jarum dadah lekat lagi bahu. Saya nampak Nabi Muhammad, boleh kata bahu, boleh ihtimal bahu tu. Takkan orang tu ajis maya bam begini nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bahaya dadah pulak, rapah harta bini, enggak bini, gapo makan anak bini tak cukup. Nah ni, boleh kata berlaku. Kerana orang ni orang fasik. Ni orang soleh. Orang duduk dalam kereta tak cakap naik baca kitab wirid zikir. Satu orang sahabat hamba mengaji di pesantren Indonesia sekarang. Dulu masa Habib Omar turun di Kelantan. Kali pertama Habib Omar turun di Kelantan, saya tak tahu siapa dia Habib Omar ni. Ketika tu saya duduk mengaji di Pondok Pasir Tumbuh. Malam Habib Omar pergi Pondok Pasir Tumbuh tu, malam saya mengaji mula Tok Guru saya Pak Suhamid Gunung. Saya ingat pesanan Tok Guru, istiqamah dalam mengaji ni, walau marilah guru sama mana pun jangan tinggal. Habib Omar mari di masjid, saya pula tubik. Oh, kalau ini berat petai tu di masjid Pondok Pasir Tumbuh. Duduk tunggu kedatangan Habib Omar. Saya pun nak tengok juga siapa dia. Bila siapa aja kata Habib Omar tu gak budak ni laku. Budak-budak pondok ni laku atas kepala saya melompat nak gambar Habib Omar, kata oh gila sangat kata weh. Saya tak kenal dia siapa. Nah, tapi saya pegang dengan kata tok saya mengaji kena istiqamah. Nah, al-istiqamah tu khairu min alfil karamah. Istiqamah tu lebih baik daripada 1000 keramat. Saya tinggal daripada jumpa Habib Omar. Nah, baik. Ini cerita betul, bukan cerita dongeng palsu maudhu' tidak. Riwayatnya saya sendiri. Takutnya mari hadis dak. Sahih ke dak? Mana dalil? Ini cerita saya sendiri. Baik, habis ngaji dengan tok guru saya Pak Suhamid Quran tu balik tu ada seorang muallah Pondok Pasir Tumbuh orang panggil Abang Muallah. Dia tidak muallah lama dah masuk Islamnya, tapi terlekat di kita orang Melayu bila orang Cina masuk Islam muallah dah. Puluh-puluh tahun janggut dah dia nya. Nah tu ni, baca kitabnya pandai, adanya muallah lagi. Tapi lekat panggil orang pondoknya Abang Muallah. Dia marah. Saya kata, apa entah ni mahabib mari daripada Hadramaut jauh-jauh nak bagi ilmu awak di keluar. Saya kata, kalau ada susunan Allah Ta'ala akan jumpa saya dengan dia. Ini nak cerita susunan Allah Ta'ala. Jadi Pondok Pasir Tumbuh ketunya ada seorang Habib Said Salahuddin, siapa tak ingat. Dia kupu popok Tok Said hadap Pondok Pasir Tumbuh untuk pertemuan khas popok Tok Said di Kelantan di rumah Habib Al-Kaf. Di masjid, di rumah dia di Langgar, di bukan Langgar, di Allahumma salli atas pada telipuk tu tak ingat. Nah, jadi saya dengan sahabat saya Syekh Ahmad Ridwan bin Yahya sekarang duduk mengaji di Mesir. Pergi sekali. Apa kita pergi ah? Mungkin nama terpilih ni. Terpilih nama masuk. Dan ada 3 buah kereta kalau tak silap. Naik kereta pergi. Pergi sampai situ. Takdir Tuhannya saya duduk depan betul-betul dengan Habib Omar. Habib Omar akak lutut sebelah duduk dia ni. Kita tengok gambar dia dengan mula Syed Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani ada di dinding. Anak dia dengan khodam dia duk baca kitab Ihya Ulumuddin. Saya pun duduk depan dia dengan sahabat saya Syed Ahmad Duan tu tengok oh ya lebak bulu kaki dia. Bulu kaki saya tengok. Lebak bulu kaki. Masa tunya tak ada hebat apa pun. Biasa. Kehebatannya bila? Ketika mana anak dia baca kitab Ihya Ulumuddin tu salah. Dia duk tengok gambar bukan tengok kitab. Dia boleh tegur. Atau ayat Tok Syekh ni ganas sangat weh. Kita ingat dada. Tok tengok kitab pun dia tegur siap. Hak ni tengok kitab pun salah lagi baca. Kita ni tengok kitab salah lagi baca. Dia tak tengok kitab, dia tengok gambar. Tak tahulah dia masuk dengan gapo rohani dia wallahu a'lam. Kita tidak siapa nak jangkau dengan kita hak banyak dosa ni. Dia tegur salah baca tu kau Arab lah. Tak ingat dah dia tegur gapo. Nah, kita hebat sangat. Jadi maksudnya boleh ijazah nak khulasah madad nabawi, tarekat Ba'lawi tu. Tikatunya tak berasa apa-apa pun aku kena ngaji kitab Hikam Ibnu Athaillah cara Tok Pelamani dengan tok guru aku siapa khatam sebelah aku pergi Mesir tu je.
Bila pergi Mesir, tengok ke internet, tengok rupa-rupa ulama ni, ulama dunia. Masyayikhuna fil Azhar i'tiraf. Nah, bahkan tak ada masa dia nak pergi Mesir sama. Habib Ali tu anak murid dia hantar wakil untuk Mesir. Siapakah Habib Ali menikah seorang lagi di Mesir. Habib Ali tu lebih sahur daripada Habib Omar. Pada Habib Ali ni anak murid pada Habib Omar. Tapi Habib Ali Al-Jufri ni lebih sahur di Mesir. Kenapa? Kerana Habib Omar tak banyak tempat dia kena pergi, tak ada nak pergi Mesir banyak-banyak. Jadi Habib Ali lah hak sentiasa gantinya. Bila siapa masa Habib Omar mari di Mesir? Ini cerita baru kan? Baru sebelum saya balik Mesir tahun 2013. Hak masa saya duduk di Pondok Bersumbuh tu, kita tak embuh. Oh, jumpa Habib Omar. Biasalah. Ada lah tu. Susunan Allah Ta'ala yang siapa lah tu. Ini nak cerita tentang susunan Allah. Bila dah tahu dah, oh ni ulama hebat. Kita ni gila nak jumpa dengan dia. Nak jumpa, nak ada tauqid, nak boleh terima ijazah, kalau boleh serban ke apa, nak suruh doa kita. Hari pertama tak boleh, dua tak boleh, tiga tak boleh, bersombak. Penuh orang jumpa. Kata, lelah aku jadi. Tempat rumah saya dengan tempat Habib Omar tu jauh. Habib Omar dia duduk di Mudayafah, bukan Mudayafah, di Sahah Hayat Yamani. Mudayafah pun ada juga. Mudayafah pagi-pagi dia buat. Rumah Habib Ali pun dekat tu juga. Depan dengan Masjid Al-Azharul Syarif. Gi tak boleh. Penuh, sombak pelajar anak ni. Nah, akhirnya hari sebelumnya nak berangkat balik ke Yaman, hari tu lah boleh. Tu pun habis dah. Orang kanan dia. Saya ada sahabat-sahabat duduk mengaji dengan Habib Omar ni. Berapa tu mari rapat-rapat. Akhirnya boleh. Habib tolonglah dia ni, lama nak jumpa Habib ni, tolong doa dia kan, tahu kan sekali apa ijazah. Jadi saya pun balik mikir, ya Allah, apa yang kita nak pernah nak dapat. Apa yang Allah Ta'ala susah, senang aja kita dapat. Sebab itulah kita kena seruh urusan kerja kita pada Allah. Dan itu cerita sedikit tentang Habib Omar yang saya kenal. Nak ngaji dengan dia tu taklah, kerana tak pergi ke Hadramaut Yaman. Boleh dia kata ni sesat. Kenapa? Kerana Habib Omar dalam ceramah dia, satu ceramah dia kata nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni juga disebut wasuila nafa'allahu bihi. Hal yumkin ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaqazati? Orang tanya dia, Ibnu Hajar Al-Haytami, adakah boleh melihat Nabi dalam keadaan jaga? Bukan mimpi, tak jaga tiru. Fa ajaba. Jawab Ibnu Hajar biqaulihi unkiru zalika jama'atun. Ada satu jemaah ulama ingkar, tak boleh. Wajawwazahu akharuna. Satu jemaah ulama pula bagi. Mengharuskan melihat Nabi dari keadaan jaga. Bila kita baca begini, kita reti selalu ni khilaf dia panggil. Ada ulama kata tak boleh tengok Nabi jaga. Tak boleh tengok Nabi dari keadaan jaga begini. Ada ulama kata boleh. Ni dia sebut sini ni. Wajawwazahu akharuna. Sebahagian ulama pula mengharuskan tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jaga. Ini benda khilaf. Bila benda khilaf jangan pandang. Khilafu ummati rahmatun. Khilaf ulama umat aku ni rahmat. Kalau kita tak boleh pegang dengan nampak jaga, tak sah. Senyap situ. Saya pegang dengan ulama yang kata tak boleh tengok Nabi dalam keadaan jaga gini. Habis. Kita pun tak, mana boleh gitu? Tak boleh. Tak boleh kita nak mutasyaddid, nak ta'assub di atas pandangan kita. Cukup dengan kita berpegang dengan ulama masing-masing. Ini bukan ulama main-main. Ulama yang kata tak boleh tengok pun ulama jamaah tu, satu jemaah daripada ulama. Ulama yang kata boleh tengok Nabi dalam keadaan jaga pun ulama hebat juga. Bukan main-main dah. Wahwal haq, dan Ibnu Hajar gitarjih pula. Wahwal haq mana? Dan ialah dan bermula yang mengatakan jawazahu harus melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, itulah al-haq yang lebih sebenar pada pendapat dia. Ni yang ditarjih oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kenapa? Kerana panjang. Faqad akhbara bidzalika man la yuthamu minas salihin. Kerana sesungguhnya banyak diceritakan tentang boleh jumpa Nabi dalam keadaan jaga ni oleh mereka-mereka yang digelarkan sebagai orang-orang soleh. Bal bahkan istadalla bi haditsil Bukhari. Bahkan ada dalil daripada hadis Sahih Bukhari, marra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati.
Siapa dia melihat aku dalam jaga, selagi akan melihat aku dalam keadaan. Nah, siapa dia melihat aku dalam keadaan tidur, mimpi, manami, fasayarani fil yaqazati. Selagi akan melihat aku dalam jaga. Bagaimana dalam jaga sini? Ai bi'aini ra'sihi. Apa maksud dalam jaga? Dengan makna ai ni bukan ai lapar dahaga, tidak. Ai ni harfu tafsir. Nak tafsir kata yaqazah dalam keadaan jaga ni bagaimana? Bi'aini ra'sihi, dengan mata kepala dia. Ni, mata lendir ni. Nak? Begitu. Wakila bi'aini qalbihi, kata setengah ulama pula dengan mata hati dia. Itu semua sekali tu syarah ulama. Apa sebab tu jangan kita cepat-cepat menghukum orang. Nah, dia kata hadis joget tu tak sebut pun Nabi berjoget Ja'far berjoget tu kerana nak zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini payah ni. Nak kahir juga nak jadi tak boleh. Nah. Dia kata tu hadis Nabi kata ke Ja'far. Nah, bukan Ja'far bang joget ke nak berzikir, tidak. Allahu akbar. Ini payah ni orang gini. You nak kahir juga. Tak boleh. Baik. Sekarang ni orang tu berjoget kerana apa? Kerana rasa zuk dengan Allah. Nak rasa wijdan dengan Tuhan. Rasa lazat pada menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia berputar-putar, sehingga dia mengangkat melompat-lompat kakinya. Nah, itu kerana itu. Bukan kerana dia nak berzikir tu kan? Mari kita mutar. Tak. Dia berzikir mula-mula tidak start dengan ha selalu. Tidak. Dia mula semula biasa je. Tapi bila siapa tak khabar, orang panggil fana, nak binasa. Maka jasad dia tu dia tidak boleh kawal. Maka dia berlari, dia berjoget, dia melompat, dia berputar-putar. Itu bukan daripada dia nak ni, tapi daripada rasa haibah jiwa dia. Itu. Nak bah ke berzikir dengan cara orang panggil melenggar-lenggar begini disebut dalam hadis Sahih Bukhari. Nah, bahawasanya sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, nah, apa Sayyidina Ali kata apabila sahabat berzikir supon dengan pohon kayu, ar-rihis syajar karyahil asjar, seumpama pohon yang ditiup angin. Nah, ia start gini dulu. La ilaha illallah. Siapa Allah yang dia sebut tu tidak lagi di lidah, bahkan meresap dalam jiwa dia, sehingga dia merasai Allah yang menolongi dia menyebutkan Allah. Dia tidak merasai dia yang menyebutkan Allah, sehingga dia merasai dia yang Allah Ta'ala yang menolongkan dia rokok, tidak dia yang dapat rokok dengan sendiri dia. Allah yang tolongkan dia sujud, bukan dia boleh sujud dengan sendiri dia, tidak. Nah, hati dia penuh dengan kehebatan Allah, jamal jala qahar kama Allah. Maka ketika tu zahir dia sudah tidak dapat dikawal, sehingga dia nak menari, dia berjoget. Itu. Nah, maka hadis ni pun gitu juga. Nah, dia ni bukan kerana nak berzikir kena joget, memang tidak. Tapi kerana apa dia berjoget ni? Lazati. Kerana lazatnya khitab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sedapnya ucapan Nabi sehingga mendatangkan zuk. Hadis ni panjang. Nah, tengok dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadis yang begini juga diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia sebut apa? Dia kata dalam ni, haddatsana Aswad yakni Ibnu Amir, akhbarana Israil, ana Abi Ishaq, an Hani bin Hani, ana Ali radhiyallahu taala anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana wa Ja'faru wa Zaidun qala faqala li Zaidin anta maulai fahajala qala wa qala li Ja'far anta ashbahta khalqi wa khuluqi qala fahajala wara Zaidin qala wa qala li anta minni wa ana minka qala fahajaltu wara Ja'far. Diriwayat daripada As'ad bin Amir telah mengkhabarkan kepada kami oleh Israel. Bukan Israel, Bani Israel itu tidak. Nama orang Israel. Nama Israel ni jahat. Bukan, nama dia Israel. Nah, daripada Abu Ishaq, dari Hanif bin Hanif, dari Ali radhiyallahu taala anhu wa alaihi salam wa karramallahu wajhah, Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, aku, Ja'far dan Zaid, 3 orang.
jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kata ke Zaid, anta maulai. Mu ni maula aku. Nah, seumpama ketua aku. Nah, gembiranya Zaid melompat-lompat kerana gembira. Nah, kata Sayyidina Ali, fahajala. Maka Zaid tadi melompat-lompat kerana gembira. Kata dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Qala, kata Sayyidina Ali, wa qala li Ja'far. Kata Nabi pula kepada Ja'far, anta asbahta khalqi wa khuluqi. Mu ni serupa dengan serupa dengan kejadian aku dan akhlak aku. Fahajala. Nah, fahajala wara Zaidin. Maka Ja'far pun menusuk lompat-lompat belakang Zaid. Nah, faham tak melompat-lompat ni? Yes, umpama gitu. Nah, cerita tiga orang ni jumpa dengan Nabi. Hak tadi Zaid, Nabi kata mu ni maulai aku. Mu ni ketua aku. Zaid pun yes, melompat-lompat. Ja'far pula, mu ni serupa dengan rupa aku dan akhlak aku. Ja'far pun nusuk belakang Zaid, fahajala Ja'far wara Zaidin. Maka Ja'far pun melompat-lompat. Yes, suka. Melompat-lompat. Suka dia Nabi puji dia begitu. Qala wa qala li. Katanya Nabi pula ke aku, anta minni wa ana minka. Aku, mu daripada aku dan aku daripadamu. Qala, katanya Sayyidina Ali, fahajaltu wara Ja'far. Aku pun menusuk belakang Ja'far, aku melompat-lompat belakang Ja'far. Yes. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis diriwayat daripada oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad dia. Carilah. Ini hadis-hadis beginilah yang menunjuk kata boleh, tidak ada masalah. Kerana melompat, menari ni orang panggil apa? Fitrah manusia. Kita nak sekak terus orang tak boleh. Orang baca Quran pun dia bergerak dengan sendiri. Saya duduk mengaji di Ma'had Tahfiz Darussalam sebelum masuk ke Ma'had Muhammadi. Mengaji tahfiz 3 tahun. Kita menghafal Quran kita duduk gini. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk gini. Dengan sendiri tubuh tu duduk gitu. Kalau kita tengok dalam video klip Yahudi duduk menyembah gitu. Boleh kau kita kata, tengok budak-budak tahfiz menghafal Quran. Supa perangai orang Yahudi duduk menyembah. Ini perangai jahat. Ini orang panggil satu gerakan yang semula jadi, Tuhan jadi kepada kita manusia. Bila sebut sesuatu, zikir kau berapa, tubuh tu jadi nak bergerak. Ini. Baik. Kalau gitu tak timbul lagi pada ni. Jangan lagi timbul perkara-perkara yang orang panggil menyebabkan kita jadi busuk hati sama kita. Nabi kata tadi, orang ni baca Quran, baca hadis, tapi berhibdaki dengan orang. Kata orang tu syirik, orang ni syirik. Faqala asyrakta. Lalu sahabat Nabi tanya, man ahaqqu bin nar ya Rasulullah, ar-rami balil marmi? Siapa yang berhak dengan neraka Allah? Orang yang menuduh umat ni syirik ataupun orang yang kena tuduh? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, balir rami, bahkan orang yang menuduh itulah yang berhak dengan neraka Allah. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi dalam hadis lain, saya khuruju qaumun fi akhir zaman ahdasul asnan sufahaul ahla. Akan keluar manusia di akhir zaman orang-orang muda yang bodoh pemikiran dia. Tapi petoh nak cakap yaquluna min kalamin khairi qaulil bariyah. Tapi mulut duk cakap Quran hadis. Kembalilah pada Quran, kembalilah pada hadis. Kalau saya nak buat kira dengan awak kecek kembali pada Quran hadis, dengan hadis yang awak riwayat daripada kitab Muwatta Imam Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam kitab tu, la taraktu fikum amrayni lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu Imam Malik riwayat dalam kitab Muwatta dia dengan lafaz annahu balaghahu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik kata sesungguhnya telah sampai kepada aku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata, taraktu fikum amrayni. Aku tinggal kepada kamu 2 perkara yang bila mu pegang 2 ni tidak akan sesat sampai bila-bila. Apa? Quran, hadis. Quran, sunnah. Hadis ni Imam Malik sendiri sebut dengan jalan yang mursal. Mursal maksudnya menggugurkan nama perawi di kalangan sahabat. Dia tak sebut. Imam Malik ni tabi'in. Tak mungkin dia berjumpa dengan Nabi secara direct. Kerana dia yang tabi'in. Orang yang tabi'in ni tak berjumpa dengan Nabi. Mesti ada orang yang bagi tahu dia. Dia sendiri gugur riwayat nama siapa dia perawinya, sahabat cerita hadis ni. Ini bukan sahih. Kalau nak kira. Bukan sahih. Tak boleh pakai. Bodohlah gitu. Ni. Wala bukan sahih,
tapi makna dia sahih. Dan ada hadis-hadis lain lagi yang menyokong dia sehingga menjadikan dia itu jadi sahih li ghairi, sahih dengan sebab banyak hadis lain lagi. Jadi hasan li ghairi, patu sahih li ghairi. Jadi naik pakat dia tu. Tu bahasa dalam masalah hadis. Nah, jangan kita cepat-cepat, sikit-sikit tak ada hadis, sikit-sikit tak ada hadis. Jawab menganyi pula. Banyak benda nak jawab ni, boh. Ni kat ke-10 dah ni. Nah, jawab menganyi pakar dia panggil ni atas kepala aku pada ni dia kata apa, dia kata duduk buat lambat na'lan nabi. Nah, salah satu daripada gelaran nabi sahibun na'laini. Nah, orang yang mempunyai dua kasut, dua sepatu, dua selipar. Yang mana selipar ni, nah, Abdullah bin Mas'ud sentiasa pegang sebagai salah seorang daripada khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam selain pada Anas. Nah, Sayyidina Anas bila Nabi pecah, Ibnu Mas'ud pun pegang kepik celah dia. Bila Nabi nak pakai Abdullah bin Mas'ud pun kita sebagai khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh Yusuf An-Nabahani dia pergi ke Mekah. Dia tengok bekas tempat Nabi jejak. Maka dia pun lukis. Betul orang panggil naklah Nabi tu. Dan dia tengok orang panggil selipar sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia lukis. Lukis. Baik. Dalam syair yang panjangnya, panjanglah syair tu. Apa? Katanya Yusuf An-Nabahani, dia kata Sa'idah bin Mas'udin bi khidmati na'lihi wa ana sa'idu bi khidmati limisaliha. Allah bahagia sungguh Abdullah bin Mas'ud kerana berkhidmat dengan selipar Rasulullah sendiri. Dan aku pun gembira juga, bahagia juga aku kerana berkhidmat dengan rupa, dengan surah, gambar yang aku lukis ni. Kerana tadi, kerana tabarruk. Tabarruk kalau kita duk bahas tadi. Dengan selipar Nabi ke, dengan rambut Nabi ke, Khalid Al-Walid tu dalam riwayat yang sahih. Kita tak ada nak baca tadi. Bila jatuh, orang panggil apa? Topi perang dia tu. Berkelalu dia suruh orang sahabat cari. Apa yang kau benda baru dia beli? Rupa-rupanya ada dalam dia selit rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tabarruk. Itu rambut yang telah bercerai daripada Nabi. Begitu juga seliparnya jatuh kena berebut belaka pak kita. Maka sebab itulah Yusuf An-Nabahani dia lukis sebagai tanda kata ni kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun dia mimpi jumpa Nabi. Nabi kata Syekh Sa'id. Dia bang royak ke sahabat dia. Satu orang ulama juga. Sahabat dia kata boleh jadi Syekh Sa'id itu mudah. Syekh Yusuf An-Nabahani. Syekh Yusuf An-Nabahani banyak karangan dia. Kitab-kitab saya di Mesir pun tak sempat nak balik. Ni nak pergi ulak Mesir ni ada duit dah sikit. Ni. Pasal nak pergi nak kargo. Tapi rapat setahun juga. Banyak kitab-kitab Syekh Yusuf An-Nabahani dalil-dalil tu kalau kita rembah atas kepala puak Wahabi ni memang lebuk lah dia. Lebuk lah dia. Tak ada nak jawab apa lah. Banyak lah dalam tu kitab-kitab Syekh Yusuf An-Nabahani. Allahu Akbar. Jadi dia bangun dia cerita. Semalamnya aku jumpa Nabi. Mimpi. Sebelum dia mimpi tu dia duduk lukis. Lukis ni lah. Ni gambar naklah. Gambar selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam tu dia mimpi jumpa Nabi. Nabi kata mu ni Syekh Sa'id. Bila bangun kau seorang sahabat dia yang soleh. Sahabat dia takwil kata boleh jadi mudah Syekh Sa'id tu. Lalu dia bersyair Sa'idah bin Mas'udin bi khidmati na'lihi. Allah bahagia sungguh Sa'id bin Abdullah bin Sa'id, Abdullah bin Mas'ud kerana berkhidmat dengan selipar Nabi sendiri. Wa ana dan aku ni sa'idu bi khidmati misaliha. Aku pula bahagia kerana berkhidmat dengan gambar. Gambar rupa. Na'al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang hak bodoh je. Dia kata apa gambar selipar letak atas kepala macam orang tak ada hijau. Dia duk kata bodoh gitu. Kata dengan tak ada dalil apa-apa. Kata perkataan yang tidak baik. Ingat, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Hak sapak Tuhannya perkataan yang baik. Ni kita duk kata jahat. Bodoh pakai selipar, apa selipar Nabi do letak atas kepala lambe piuh lagu apa. Imam Qurtubi ni sahulah. Bukan Qurtub masakan tu tidak. Imam Qurtubi. Sahu ulama Al-Imam Qurtubi.
Dia sebut satu syair yang panjang bagi nak menyimpulkan tentang kelebihannya orang panggil na'la Nabi ni. Selipan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wa na'lin khada'na haibatan libahaiha. Wa inna mata nakhda' laha abadan na'lu. Dia kata selipan Nabi ni kita rendahkan diri dengan memuliakan dia kerana kehebatannya selipan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ni kata Imam Qurtubi. Wa inna, dan kami mata nakhda', tak selama mana kami takhda', kami merendahkan diri, nah laha abadan na'lu. Selama itulah Allah Taala akan angkat kami. Betul? Man tawadda'a rafa'ahu Allah. Siapa dia tawadda', maka Allah Taala akan angkat dia. Nah, salah mana? Melainkan kita ambil gambar selipar George Bush ataupun Obama, lukil-lukil tak kepala. Mulianya kita pada Obama. Tu baru bodoh dia panggil. Nah, ni tapak kaki Nabi, kaki Nabinya pakai selipar betul tu. Nah, betul tu ada lagi disimpan dalam muzium di Turki apa semua sekali tu. Nah, bukti sahih, sambung sanad apa semua sekali. Jadi dilukis. Nah, dan sebagai orang panggil cinta rasa mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana tu selipar yang Nabi pakai, bentuk gitu. Orang lain pakai, so kiralah orang lain. Ni nak cerita Nabi pakai. Ya duk mari dalil akal dia. Orang lain pakai juga, bukan Nabi seorang. Iyalah, bukan Nabi seorang pakai selipar, orang lain pakai juga. Nah, ni nak cerita hak Nabi pakai. Memanglah orang lain pakai jubah juga, bukan Nabi seorang. Nah, dia ni. Nah, orang lain pakai jubah, tok sahabat Nabi telanjang bagi belaka. Nabi seorang yang jubah, serban, selipar cukup lekatnya. Bodoh cakap lagu tu. Tak cerdik langsung. Nah, Abu Lahab pakai serban. Iyalah, bukan nak pakai supaya Abu Lahab. Kita nak pakai supaya Nabi Muhammad kan. Nah, pakai serban Abu Lahab pakai serban. Tu akhirnya gitu. Mampu ha? Dah Obama pakai spender, Pak pun pakai spender ke? Alah bodoh lah nak cakap ke. Ya Rabbi. Nah. Fadhaha ala a'la mufariki innaha. Maka katanya Imam Qurtubi letakkanlah lambai na'la Nabi ni, selipar Nabi ni letak mufarik a'la mufarik innaha. Ni orang panggil dalam bentuk syair. Letaklah lambai selipar Nabi ni atas kepala mu. Kenapa? Innaha haqiqatuha tajun wa suratuha na'lu. Kerana sesungguhnya hakikat selipar ni ialah mahkota. Walaupun berupa dengan selipar pakai kaki. Tu. Nak ayat weh. Bi akhmasi khairil khalqi hazat maziyatan. Kerana selipar tu gambaran dipakai oleh kaki sebaik-baik kejadian. Nah, bi akhmasi khairil khalqi hazat maziyah. Kerana selipar lambai ni. Nah, gambaran dipakai oleh kaki sebaik-baik kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam maziyatan lebih ala taji hatta bahatil mafriqar rijlu. Bila kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai, nah, maka dia seumpama mahkota. Sehingga mana? Sehingga kaki pun lebih berwibawa daripada kepala. Nah, kaki Nabi itu lebih mulia daripada kepala otakmu lagi. Nah, ayat gitu. Shifaun lidhi sukmin rajaun libasin. Jadi obat bagi orang yang ada penyakit-penyakit. Gapo penyakit-penyakit ni? Penyakit-penyakit ni penyakit asal deki, takabur, riya, ujub. Ni penyakit-penyakit dia panggil. Penyakit-penyakit ni. Dan penyakit-penyakit ni. Jadi syifa, penyembuh. Selipar di atas kepala, Allah hinanya. Kita nak jadi hilang sifat kehebatan diri, biar rasa kehinaan diri kita. Selipar di atas kepala ni. Nah, tahi dalam perut ni. Darah dalam tubuh ni. Nano seluruh tubuh ni. Dah hebat mana kita? Panjang sikit malam ni nak marah sungguh. Nah, takabur apa kita? Ni benda hak wajib kita kena usaha buat ni. Kan Nabi kata lan yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin mukabbara. Tidak akan sekali-kali masuk syurga bagi siapa yang ada dalam hati dia sifat takabur walau sebesar zarah. Mana? Rasa diri lebih baik pada orang. Maka mana-mana usaha kena buat. Termasuk dengan rasa hina kerana bila ada tapak kaki di atas kepala. Lebih lagi tapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapak selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain daripada tu kita pun kena rasa hina dah. Kerana hari-hari jalan bawa tahi. Nah, bukan mulia sangat kita ni. Rasa hebat, rasa maulana, rasa lebih, rasa aling, habis orang jahil belaka, sesak belaka. Kita hina ya. Nah, dia dalam tubuh kita ni benda hak kita jejik.
Yang kitanya kalau berok, kalau masuk dalam tanda awam, nak berok flash tak jadi, tak rubik kita. Tak rubik. Nengung tengok, sudahlah. Tunggu air ketuk dah tu ni. Lama lah ni, aku bolok nak kecing ni. Meta-meta. Mampulah. Bagian napung ada ni. Nah, orang tengok sudah. Nah, kat setengah je tu rubik tu ayak pula kau orang. Bukan aku tu. Orang lain tu, ingat molek. Bukan aku. Malunya kita orang tengok bagi jejik itu. Nah, tapi bagi itulah duk tanggul perut kita. Tak boleh takabur, kena tawaduk. Tu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu orang panggil lizi sukmi, penyakit jakit. Waraja'u liba isi, dan harapan bagi orang yang terlantar, maksudnya orang yang la haula wala quwata illa billah. Nah, orang yang tak boleh nak buat apa daya upaya tak ada melainkan Allah. Maka Nabi Muhammad lah sebagai wasilah dia. Amanun lizi khaufin kaza yuhsabul fadlu. Dan jadi keamanan bagi orang yang duduk dalam ketakutan. Dan demikianlah kata Imam Qurtubi, dikira-kirakan kelebihan na'l Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Lambai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari orang ni, barang hok masuk dalam bilik air, macam-macam lah dia duk mengata, biarlah. Biar dia. Biar habis dengan dia begitu je. Ni orang-orang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat. Orang-orang muda yang bodoh pemikiran tapi bercakap Quran hadis. Nah, la yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman dia tak lepas daripada lekung, kerongkong dia. Sekat lidah dia boleh sebut Quran, sebut hadis. Iman tak ada, iman dia tak ada dalam hati. Ni. Nak ada guna sebab tak ngaji sifat dua boleh. Nak sifat-sifat Tuhan dia tak kenal. Nah ni, tak boleh, tak kenal. Tuhan duduk atas aras, duduk nak bersela, duduklah macam-macamnya bahan ke Tuhan. Nah, yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyati. Keluar daripada agama secepat panah yang terlepas daripada busur dia. Nah, Nabi buat misalnya panah, kita sekarang pistol lah. Secepat peluru pistol tu keluar bila ditekan pacu dia tu. Derah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat orang ni. Fa aina ma lakitumuhum, Nabi kata di mana sahaja menjumpa orang ni faqtuluhu, bunuhlah. Bunuh. Bukan bunuh suruh senelah tidak. Ini ulama kita tafsir pula. Tengok pakar ngapal otak sendiri hadis kan apa kan? Bunuh. Jangan, tak boleh gitu. Dia masih lagi ahli qiblat. Nah, orang Islam. Nah, masuk bunuh sini, bunuh dengan hujjah. Nah, fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena bila kita berhujjah dengan orang ni, pahala besar di hari kiamat akhirat kelak. Itu maksud bunuh sini. Nah, ingat sekali lagi kita orang ahli sunnah wal jamaah, manhaj kita manhajul wasatiyah. Manhaj yang pertengahan. Manhajur rahmah, manhaj memupukkan cinta kasih sayang. Nah, bukan cepat melebarkan syirik, bid'ah, dalalah masuk neraka pada orang. Nah, ataupun masuk neraka kafir, tidak. Mana saja orang yang mendakwa dia Asy'ariyah tapi dia cepat menghukum ahli qiblat masuk neraka, ini bukan Asy'ariyah, ahli sunnah wal jamaah hakiki. Nah, ini juga mutasyaddidun. Maka sebab tu dah kita orang ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, kita tidak mengatakan Wahabi itu kafir, tidak. Mereka ahli qiblat. Mereka saudara sama kita orang Islam. Nah, bahkan di Azharus Syarif, alim ulama Azharus Syarif setiap tahun akan himpun ulama Syiah dengan ulama Wahabi duduk satu meja. Berbincang maslahat umat yang lebih besar lagi daripada benda-benda kita dah sebut tentang khilafiyah begini. Nah, maka sebab tu kita kena duduk begitu. Baik. Nah, ni kena duduk begitu. Jangan lagi kita tidak jaga lidah kita sehingga kita mentahmah ke saudara-saudara kita. Baik. Jadi hari ni kira kita bahas tu sajalah. Ni daurun dan tasalsulun kita kira kita sambung pula di lain masa. Ni bahasa panjang ni tasalsul. Apa orang panggil mustahil pada tasalsul? Berhimpun dua perkara yang berlawanan. Dan dur. Mana? Pada dur berhimpun dahulu dan kemudian. Pada tasalsul berhimpun ada kesudahan dan tidak ada kesudahan. Berhimpun dua perkara berlawanan ni muhalun, mustahil. Pada satu botol ni satu makhluk Tuhan. Gerak podak, diam podak, terima ke tak? Tak terima. Allah dia kata hebat sungguh, kata Ferrari, Lamborghini hok baru keluar sekarang. Tika mana dia tak gerak tu lah dia gerak. Boleh terima kan? Tika mana dia gerak tu lah dia tak gerak. Tika mana dia tak gerak tu lah dia bergerak. Tika mana dia slow tu lah dia laju. Gila orang nak fikir gitu.
Nanti ni, kerana slow laju gerak dia ni perkara yang berlawanan. Bila perkara berlawanan tak boleh beripu sekali. Tak boleh tak ada kedua pada makhluk. Pada makhluk ni. Nah, kereta tu gerak podak dia podak. Ha kawan. Gerak podak. Senyap dia podak. Ha nak duduk kawan. Parking boleh tapi tak duduk dia. Nak gerak. Gerak podak dia podak. Nak dia pun ya, gerak pun ya. Ha tak boleh terima tak? Kena salah satu. Itu kita akan bahas. Nah, pertemuan lagi akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan dengan penerangan tadi, kita kira terbuka lah. Jangan lagi jadi orang yang tertutup, terkatup, yang cepat-cepat nak menghukum orang dengan syirik. Kalau orang tanya saya sendiri ni orang tarekat, Syabandi, Syekh Nazim Al-Haqqani ke? Tidak. Saya tidak orang ahli tarekat. Kerana guru saya, almarhum Tuan Guru Abdul Hamid, Pak Suhamid, gunung dia pesan sama. Jangan cepat. Mu kena mengaji dulu. Kerana Imam Abi Madian pada kurung ke-7 tu dia pernah ayat dah dalam kitab dia. Fa'lam, ketahui olehmu anna tariqata hadzal qaum darisatun. Bahawasanya tarekat jalanan ini kaum sufi nak sampai wasil ila Allah pada zaman dia abad ke-7 tu hacul bu. Susah untuk didapatkan intan belian. Ada ni, susah didapat. Yang banyaknya batu-batu kota yang mendakwa-dakwa dialah wali Allah, dialah syekhut tariqah. Tapi kita tidak menuduh, kita menyangka baik. Tapi tidak sesuai dengan jiwa kita, kita tidak terima. Adapun untuk mengatakan sesat ke apa, itu jauh kali lidah kita. Itulah yang lebih baik. Kita nak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah umat yang dapat masuk syurga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga di atas ramainya umat dia. Tidak kata semua syirik masuk neraka belaka bid'ah dalalah. Sikit je siapa dia? Maulana yang ada 3-4 ekor itu masuk syurga, saya lah. Hak cinta Nabi, sunnah Nabi sungguh. Orang lain tidak berlaku syirik. Tak. Kita nak Maulana pun ahli syurga, doktor pun ahli syurga, ustaz nak doktor MAZA kau ke siapa dia ikutlah. Nak Fathul Bari kau siapa, Maulana Asru kau berapa? Semua sekali ni nak ahli sunnah wal jamaah masuk syurga ramai-ramai. Masuk dengan Syekh Nazim Habib tak Habib. Itu jalanan kita nak dekatkan diri kepada Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib alaihi syafaah, Nabi kata maka wajib atas aku syafaah. Orang yang cinta pada aku, selawat pada aku dan ziarah maka aku. Amin. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك من خير عاجله وأجله ما علمت منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر لإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي فطان وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان وفي الأرض الإسلام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.